Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di talian. Bagi program webinar yang dianjurkan oleh ALP Kota Baru yang bertajuk Misi Kurus Fit Online Road to Ramadan. Tagline ini sebagai nak kita menyambut Ramadan yang akan muncul. Dia akan hadir insya-Allah beberapa minggu lagi. Jadi untuk secara ringkasnya, izinkan saya untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan di talian. Webinar ini adalah bersempena dengan kita panggil program kursus jangka pendek Tibet Digital yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Manusia, dan ALP Kota Baru selaku salah satu entiti di Jabatan Tenaga Manusia mengambil inisiatif untuk memilih tajuk ini bagi dikongsikan dengan para peserta webinar pada pagi ini. Terima kasih kita ucapkan kepada 3 pembentang yang akan menyertai dan berkongsi maklumat dengan peserta-peserta pada pagi ini berhubung dengan tajuk kita yang bunyinya agak direct to the point, iaitu untuk penjagaan kesihatan dan misi kita untuk menjadi kurus. Kurus ni tak erti kata mungkin pembentang-pembentang kita akan huraikan sebentar nanti, dan tentunya Ramadan yang akan kita sambut tak lama lagi akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan perkongsian yang akan disampaikan oleh pembentang-pembentang kita pada pagi ini. Untuk makluman, saya Muhammad Aminullah bin Jafri, salah seorang tenaga pegawai di ALP Kota Baru ini, menjadi urustia pada webinar pada pagi ini. Pertamanya ingin saya merakamkan terima kasih kepada 3 pembentang kita pada pagi ini, iaitu Puan Hasnah Zakaria, dan seterusnya Dr. Al-Nida Hattah dan Encik Zulhelmi Sa'ad, yang mereka ini adalah individu yang mempunyai autoriti untuk memperkatakan tentang tajuk kita pada pagi ini. Dan saya percaya dalam pembentangan nanti, ketiga-tiga pembentang ini akan memberikan sedikit biodata dan juga pengalaman mereka masing-masing sambil mereka menyampaikan tajuk yang kita utarakan pada pagi ini. Jadi untuk itu, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang ketika ini telah ada 185 peserta dalam webinar kita pada pagi ini akan mengambil kesempatan daripada perbincangan yang akan disampaikan nanti dan difahamkan di hujung webinar nanti akan ada satu kuis yang akan disediakan oleh salah seorang daripada pembentang kita ini, yang mana pihak iMedical akan menjadi penaja kepada sagu hati ataupun cenderahati yang akan dimenangi oleh peserta-peserta webinar yang akan memberi respon kepada kuis tersebut. Jadi untuk itu jam pun telah 9 pagi. Bagi pembentangan yang pertama ini daripada Puan Hasnah yang merupakan ahli farmasi di iMedical Sdn Bhd yang punya pengalaman yang luas dalam bidang kesihatan ini. Untuk itu Puan Hasnah Zakaria, saya dengan ini menyerahkan mikrofon dan seterusnya pembentangan untuk tajuk kita yang kita tulis dalam kita punya poster, iaitu Misi Kurus Fit Online dengan tagline Road to Ramadan. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terlebih dahulu terima kasih Tuan Moderator ceria pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini kita sama-sama direzekikan untuk berkumpul, berukhuwah dan kita sama-sama menimba ilmu di webinar anjuran Tibet Digital Institut Latihan Perguruan Kota Baru. Saya difahamkan ada lebih kurang 180 peserta ya. Alhamdulillah. Saya pasti semua di antara kita memang kita nak dapatkan ilmu kita pada pagi ini, dan insya-Allah kami akan cuba menyampaikan berkongsi sedikit sebanyak input-input berkenaan dengan obesiti, di mana and in mind insya-Allah kita dapat sesuatu yang bermakna daripada perkongsian pada hari ini. Kami berhasrat untuk mengadakan webinar ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk
membantu masyarakat untuk lebih peka, lebih cakna kepada tajuk yang pada kami dan mana-mana yang berada di dalam industri kesihatan adalah tajuk yang penting, iaitu obesiti. Kita tahu apa itu obesiti, bahayanya obesiti, dan macam mana obesiti ni sebenarnya berlaku bermula daripada pemakanan-pemakanan yang kita ambil, dan daripada corak pemakanan yang kita ambil tu bagaimana pula, apa tips-tips yang boleh kita lakukan untuk kita modify cara corak pemakanan kita supaya kalau sebelum ni pemakanan kita lebih kepada membawa kita semua ke arah obesiti. Tapi bila kita dah tahu cara, insya-Allah pemakanan harian kita mungkin boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, iaitu membantu kita untuk melawan obesiti lah. Okey. Okey, berita baik untuk semua peserta pada hari ini. Semua peserta yang menyertai webinar kita, di akhir program nanti kita akan bagikan salah satu yang istimewa. Kita akan kongsikan link di mana semua peserta boleh download untuk mendapatkan e-books 5-day basic meal plan secara percuma. Okay, alright. Okay, kita hari ini di dalam misi Kurus Fit Road to Ramadan, dan saya akan membawakan topik obesiti dan juga risiko-risiko kesihatan yang berkaitan dengan obesiti. Okey, nanti di hujung nanti kita akan dapatkan e-books 5-day basic meal plan, yang mana kalau kita dah nak try, nak cuba ikut, nak cuba amalkan, mungkin dalam masa seminggu pun kita dah dapat lihat penurunan berat tu nanti. Okey. Okey, sedikit pengenalan. Saya Puan Hasnah binti Zakaria, berumur 44 tahun dan ibu kepada 4 orang anak. Saya adalah salah seorang farmasis di iMedical Farmasi Sendirian Berhad, mempunyai pengalaman dalam perniagaan farmasi, dan alhamdulillah kita di iMedical Farmasi juga banyak terlibat dengan program-program kemasyarakatan yang mendekatkan farmasi komuniti kepada masyarakat. Kita ada health talk, kita ada program wellness evaluation, dan juga kita selalu mengadakan kerjasama dengan badan-badan kerajaan, pihak institusi sekolah, dan tidak ketinggalan tempat yang paling dekat dengan masyarakat adalah kita mengadakan program bersama masjid-masjid yang berada di sekitar kita punya outlet lah. Okey. Okey, sebenarnya saya pun mempunyai jenis kurus fit saya sendiri, di mana saya adalah seorang yang boleh dikategorikan sebagai tofi. Ada yang dah tahu tak tofi itu apa, ataupun hari ni first time dengar perkataan tofi? Okey, tofi adalah apa yang kita panggil sebagai thin outside, fat inside, ataupun skinny fat. Tofi ni sebenarnya istilah di mana individu tersebut mempunyai berat badan yang normal, BMI memang cantik, tapi sebenarnya dia mengalami masalah berlebihan lemak, visceral fat yang tinggi. Dan dalam kes saya, walaupun kurus, memang orang nampak kurus, orang nampak tak gemuk lah, orang nampak tak gemuk, berat ideal, tapi sebenarnya lemak-lemak di badan dan kita je yang tahu. Okey, dan lebih mengejutkan bila kita buat medical check up, kita dapati bacaan kolesterol, saya punya bacaan kolesterol yang tinggi, LDL juga tinggi. Kalau lemak dekat pinggang, lemak dekat perut tu tak kira lah. Jadi kalau tofi ni nak senang faham, kalau tengok perut buncit tu, kita kurus tapi sebenarnya perut buncit. Yang tu salah satu daripada tofi tu lah. Right.
Dan taufik ni sebenarnya kalau dia tak ada rawatan untuk taufik adalah dengan kita meningkatkan physical activity dan juga kita memperbetulkan balik corak pemakanan kita. Sebab kita nak dalam keadaan tu kita nak lemak-lemak yang terkumpul, lebihan lemak-lemak di dalam badan kita ni kita tukarkan kepada tenaga. Okey? Okey, ni saya share jugalah bacaan kolesterol saya sebelum dan selepas. Dan ini keputusan tidak tipikal lah, bergantung kepada individu. Kalau boleh lihat, saya mempunyai paras kolesterol yang agak tinggi dan alhamdulillah latest report semua bacaan adalah cantik dan doktor pun doktor puji semua alhamdulillah bagus. Dan doktor cakap ni boleh hidup lama lagi lah ni. Dan kita kita dengar tu nasihat tu, tapi dengan kesedaran bahawa walaupun bacaan cantik, ia tetap tidak menjamin selamanya kita dipinjamkan di dunia lah. Okey. Sebenarnya jenis kurus fit saya ni, saya yang membuatkan saya trigger untuk merubah corak pemakanan saya apabila kita dapati bila baju-baju dah start mengecil, banyak baju yang dah ketat, bila kita naik tangga nak ke office pun cepat penat, dan kita rasa tak fit lah. Yang tu sebenarnya. Jadi bila dalam satu keadaan macam tu, kita decide, kita buat keputusan, tak boleh, memang aku kena buat sesuatu. Dan di situlah saya mula menukar corak pemakanan, dan sehingga kini alhamdulillah saya dapat maintain berat badan ideal, dan juga kita rasa lebih bertenaga, lebih fit. Okey. Fakta berkenaan overweight dan obesity, ini yang kita nak bincangkan pada hari ini. Kita bukan nak menakut-nakutkan, tapi kita just nak beri satu kesedaran kepada semua bahawasanya benda ni bukan adalah perkara yang serius. Okey, kita dapati sejak bermula daripada 1975 sehingga sekarang peningkatan hampir 3 kali ganda worldwide. Okey, pada 2016 kita dapati lebih daripada 1.9 bilion dewasa, iaitu berumur 18 tahun ke atas, adalah overweight. Dan daripada jumlah ini 650 masuk kita tak suka lagi dah sikit. Okey. Okey, ini keseluruhan fakta di dunia lah. Sebenarnya overweight dan obesity ni adalah dua perkara yang berbeza. Kalau kita tak mungkin sebelum ni kita pukul rata, orang gemuk je kita kata obes. Orang gemuk je kita sebenarnya overweight dan obesity. Nanti kita akan tengok apa beza overweight dan juga obesity lah. Okey, ini di dunia kita tengok data untuk di negara-negara Asia. Okey, kita tengok video ni sekejap. Wah, kalau kita boleh tengok seram tengok peningkatan yang sangat drastik daripada kalau ikut pada tahun 1980 hanya Singapura mendahului 4.6%, Brunei 4.4% dan Malaysia 3.1 saja pada waktu tersebut. Dan latest tinjauan daripada tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity menunjukkan Malaysia telah menduduki tangga teratas. Kita juara kalau boleh tengok percentage pada 2019 punya kajian, Malaysia 50.1% daripada populasinya adalah di dalam kategori overweight.
Boleh dikatakan 1/2. Setiap 2 orang, separuh daripadanya adalah overweight. Okey, kalau kita tengok, okey, tak payah tengok jauh lah, kita tengok dekat di dalam sekitar, kita tengok orang sekeliling kita, kita tengok keluarga, kaum keluarga kita, agak-agak ramai yang slim fit ke ataupun ramai yang obes? Nanti boleh jawab. Peningkatan yang ketara ini, okey, 50.1 daripada 50.1% populasi Malaysia yang obes ni, kita dapati 19.7. Kan betul? Okey, Puan Siti Rohani, alhamdulillah slim fit. Yang lain banyak yang jawab obes. Betul, kita just tengok sekeliling kita. Okey, daripada 50.1% ini kita dapati 19.7% adalah dalam kategori obes. Okey, next slide. Kat office pun ada, alamak perut makin baju. Ya. Okey, yang ni mungkin lebih menarik. Daripada 50.1% dewasa di Malaysia, 30.4 adalah overweight dan 19.7 adalah obese. Dan 54.7% adalah di kalangan wanita. Dan 60% daripadanya adalah individu yang di dalam kategori 55 hingga 59 tahun lah. Dan kalau kita boleh tengok lagi satu angka yang mungkin boleh trigger kita something, di mana tinjauan pada 2019 juga menunjukkan bahawa peratusan obesity atau overweight di kalangan kanak-kanak juga meningkat. 29.8% tu bukan sikit ya. Jadi bila tengok angka ni, kita sebagai ibu bapa menjadi tanggungjawab kita lah untuk kita nak start didik anak kita lebih kepada pemakanan sihat. Kalau macam sebelum ni, orang suka tengok anak kita macam budak-budak yang gemuk lah, comel-comel apa semua. Jadi sebenarnya kita cuba bantu untuk, kita tak nak dia orang ni membesar dengan membawa bersama masalah-masalah kesihatan ni bersama dia orang. Okey? Jadi yang ni adalah satu faktor yang kita boleh ambil kira jugalah. Okey, sebenarnya daripada populasi ni kita dapati bahawa perkara yang menyumbang kepada obesiti ni memang banyaklah. Contohnya daripada makanan, daripada physical activity, environment, genetik dan juga masalah kesihatan. Okey, saya nak membawa anda, kita nak tengok apakah perbezaan di antara obesity dan juga overweight tadi. Okey, overweight ni, overweight adalah lebihan berat badan. Manakala obesity pula didefinisikan sebagai lebihan berat badan akibat daripada kandungan lemak yang tinggi. Secara amnya kandungan lemak individu obes dikategorikan obes apabila kandungan lemak melebihi 25% di kalangan lelaki dan melebihi 35% di kalangan wanita. Dan sebenarnya obesiti ni telah dikategorikan sebagai penyakit. Okey, obes dan juga overweight. Overweight dulu, lepas tu obes. Kalau kita tengok ni, terdapat dua cara untuk kita kenal pasti sama ada kita obes atau tidak, iaitu satu, melalui body mass index, BMI kita. BMI sama dengan, yang ni saya rasa semua orang tahulah pengiraan BMI ni, berat dibahagikan kepada tinggi kuasa 2. Ataupun macam sekarang lebih mudah, kita just install dekat kita punya phone, BMI calculator, masukkan data, masukkan berat, tinggi dan umur dan kita boleh generate. Okay, sekarang boleh share anda dalam kategori apa. Kalau untuk Asia, kita boleh tengok dekat ni klasifikasi weight, di mana kalau kurang, BMI kita kurang daripada 18.5,
kita underweight. So bila underweight, kita kena usaha untuk ke arah normal weight. Dan normal range adalah 18.5 hingga 2.9. Apabila BMI lebih pada 23, itu adalah overweight dan dikira sebagai obese apabila BMI melebihi 27.5%. Actually, kalau ikut secara general, 18 hingga 25 normal dan lebih pada 25 overweight, lebih daripada 30 adalah obese. Tapi disebabkan oleh prevalence especially kencing manis yang makin meningkat, yang meningkat, kita dapati kadar klasifikasi untuk BMI untuk negara-negara Asia ni diklasifikasikan sebagai kita ikut yang klasifikasi yang terbaru ni lah. Maksudnya normal range antara 18.5 hingga 22.9. Okay, saya nak tengok berapa ramai yang komen BMI normal. Ada juga, ramai juga yang BMI lebih pada 27 ni rupanya. Okay, sekarang dah tahu kan, obese dan juga overweight. Dan selain daripada itu, kita juga boleh tahu kita punya obesity atau weight melalui ukuran pinggang kali lah. Untuk lelaki melebihi 90 cm dan wanita 80 cm. Dan lagi satu yang kalau yang lebih tepat, kita boleh buat pemeriksaan dengan doktor, di mana kalau doktor dia bukan mengambil kira satu faktor saja macam BMI saja, dia mengambil kira keseluruhan faktor lah. Dan sebenarnya obesity ni bukan saja berpunca daripada kurangnya kawalan keinginan untuk makan, tetapi mungkin disebabkan oleh lain-lain punca seperti pengambilan makanan yang berkalori tinggi atau let's say kita dapati sebenarnya rata-rata rakyat Malaysia mengambil kalori melebihi keperluan harian. Okey, kalau nak kira basic, pengiraan kalori basic lah, secara basic dia 30 kilokalori kali daripada berat badan. Okey, bayangkan kalau setiap hari kita mengambil ekstra 500 hingga 700 kalori ekstra. Contoh kalau keperluan badan kita hanya 2000 kalori. Tapi sebab makan sedap kan dekat Malaysia ni, makan macam-macam makanan, makan macam-macam tempat viral kita nak try. So kemungkinan setiap hari kita mengambil lebih kalori tu biasa. Bayangkan kalau satu hari dah 500 kalori, kalau sebulan tak ke 15,000. 500 kali 30, 15,000 kalori. Dan hukum kalori, kalau saya boleh share, dengan setiap lebihan 7,700 kalori, okey, kita akan meningkatkan 1 kg berat badan. Okey, bila kita kumpul dan sebaliknya, jika kita lakukan defisit 7,700 kalori, kita akan menurunkan berat badan kita sebanyak 1 kg. That's why konsep kalori tu perlu kita tahulah. Kalau kita tahu konsep kalori tu, insya-Allah lebih senang untuk kita kontrol kita punya pengambilan makanan. Okey, selain daripada itu, Kozul, next slide. Okey, sebelum kita tengok kesan berlebihan berat badan ni, macam tadi punca obesity, pengambilan kalori yang berlebihan, iaitu kemudian diikuti kurangnya aktiviti fizikal, dahlah makan banyak, tak bersukan pula, macam itulah lebih kurang. Jadi bila kita tak melakukan aktiviti fizikal yang agak-agak, makanan yang kita ambil tu, dia pergi ke mana? Mestilah simpan sebagai lemak. Dia sebenarnya badan kita ni memang diciptakan untuk protect kita punya badan.
contoh dalam satu keadaan bila kita ambil makanan yang tinggi, mungkin otak kita baca, oh ni mungkin tuan aku ni perlu simpan makanan. Contoh kita nak lakukan nak buat aktiviti berat ke, ataupun mungkin dalam satu keadaan yang kita tak dapat makan, jadi kita ambil otak kita baca ambil makanan banyak sebenarnya sebab nak simpan tenaga tu untuk keperluan bila dah kurang makan nanti. So apa yang otak kita buat adalah okey, lebihan makanan tu simpan sebagai lemak. Okey. Dan yang kedua, kurang aktiviti fizikal ikuti dengan makanan yang kurang nutrisi, genetik, umur, kesan sampingan ubat, contohnya steroid, contohnya pengambilan pil pencegah kehamilan, boleh meningkatkan selera makan. Okey. Dan kemudian terdapat juga masalah-masalah kesihatan yang lain, contohnya hypothyroidism yang boleh meningkatkan berat badan seseorang tu. Dan yang terakhir saya kira mekanisme adaptasi yang tidak sihat adalah juga sebagai penyumbang kepada obesiti di kalangan populasi rakyat Malaysia, di mana kalau kita tengok, kalau makanan viral je semua orang nak pergi cuba, betul tak? Tak kira lah, janji boleh pergi, boleh selfie. Kalau tempat viral tu memang ramailah orang. Okey, kita dah tahu faktor risiko dan punca obesiti. Jom kita tengok kesan akibat daripada berat badan berlebihan tadi. Okey, berat badan berlebihan boleh menyebabkan kita sukar mendapatkan saiz baju yang bersesuaian, iaitu pakaian kita pun, pakaian sedia ada dah kecil, dah pakaian tu semakin mengecil, betul tak? Sebenarnya berat badan lebih, tapi sebab nak sedapkan badan kita cakaplah baju tu mengecil. Dan obesiti juga menyebabkan slide yang sebelumnya. Okey, slide obesiti juga menyebabkan kita kurang keyakinan diri, kita rasa rendah diri. Setengah orang tu mungkin merasakan bahawa berat badan menjadi punca, kita tidak dapat melakukan perkara-perkara yang orang biasa boleh buat. Jadi timbul satu rasa rendah diri di kalangan orang-orang yang obes ni. Okey. Dan yang tak best juga bila dalam keadaan obes ni kita cepat penat, kita kurang semangat, kita mudah mengantuk. Dan bila keadaan ni berlaku, of course dia akan mengganggu kita punya tumpuan, kita punya kualiti kerja. Okey, dan kesan yang lebih buruk adalah yang ni. Obesiti adalah penyakit kronik. Bila kita obes, sebenarnya kita dah ada penyakit. Sebab apa? Obes kan tadi berlebihan lemak. So, lemak yang berlebihan tu sebenarnya menjemput penyakit lain untuk datang bersama-sama. Bayangkan, lebih 50 daripada masalah kesihatan adalah dikaitkan dengan obesiti. Contohnya, kita boleh tengok dekat sini, serangan jantung, sakit sendi, tekanan darah tinggi, kanser, osteoarthritis, diabetes, stroke. Yang ni adalah risiko-risiko dan penyakit yang memang biasa dan benda ni dikaitkan dengan obesiti. Dan dikatakan bahawa risiko penyakit yang dikaitkan dengan obesiti adalah lebih tinggi berbanding risiko penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Okay, sebab apa? Kalau macam merokok tu mungkin kita hisap rokok, yang efek lebih adalah di bahagian pernafasan, paru-paru. Tapi bila lebihan lemak ni, dia bukan berkumpul di satu tempat saja. Boleh berkumpul di mana-mana saja, dan penyakit-penyakit yang saya sebutkan ni berbeza di setiap individu lah. Ada setengah orang dia obes tapi dia ada masalah kardiovaskular. Ada setengah orang dia obes tapi dia tak ada masalah kardiovaskular, tapi dia ada masalah di bahagian sendi, di bahagian lutut, sakit lutut, macam tu. Dan kita tengok antara risiko-risiko penyakit yang disebabkan oleh obesiti ni, satu, kita akan huraikan satu-satulah supaya nanti kita lebih dekat. Bila kita tahu, okey, lebihan lemak ni bila dia pergi kat sini, dia menyebabkan apa?
bila lebihan lemak ni dia berada dekat sini, dia menyebabkan kita jadi badan kita ada masalah apa. Okey. Okey, yang pertama, yang ni yang paling tinggi, yang paling ramai orang hadapi, risiko kencing manis dan diabetes. Sebenarnya lemak yang berlebihan mengganggu kestabilan insulin badan. So, yang kita tahu bahawa insulin ni perlu untuk menukarkan gula daripada makanan kepada tenaga. So apabila fungsi insulin ni terganggu, gula di dalam darah tu tidak boleh ditukarkan kepada tenaga, dia kekal di dalam darah dan inilah yang kita panggil sebagai diabetes. Kan kalau diabetes kan kita cek gula kan, gula di dalam darah. Okey. Dan ini tak tahulah berita baik ke apa ni. Berita baik bila kita ada diabetes sebenarnya kita seolah-olah buy one free all. Okey. Diabetes ni dah dapat diabetes, dia juga membuka ruang untuk mendapat banyak lagi penyakit-penyakit lain. Contohnya yang kita bayangkan gula di dalam darah tadi bila dia menyerang dia menyerang di bahagian mata boleh menyebabkan kerosakan saraf mata. Okey. Menyebabkan kerosakan saraf mata. Itu kita tengok kalau individu yang mempunyai tahap gula yang tinggi, dia boleh jadi sampai satu tahap mata tak nampak. Okey, dan gula yang tinggi dalam darah bila dia menyerang di bahagian bawah pinggang boleh menyebabkan kerosakan bawah pinggang dan menyebabkan kita mungkin perlu dialisis. Kalau gula tadi di bahagian saraf boleh menyebabkan kita rasa kebas-kebas, sakit saraf. Dan jika gula tadi menyumbat salur-salur darah ke otak boleh menyebabkan stroke ataupun serangan jantung. Dan gula yang tinggi di dalam darah juga menyebabkan imuniti badan yang rendah dan menyebabkan kita tidak dapat badan kita tidak dapat secara semula jadinya bertindak untuk melawan jangkitan penyakit lah. Dan ni yang terakhir ni pun adalah salah satu daripada kesan daripada diabetes, di mana diabetes yang berlarutan, berpanjangan dan ke masa lama boleh menyebabkan masalah mati pucuk. Okey, yang ni gangguan seksual lah. Okey, kemudian Puan? Ya. Panjang lagi masa diperlukan untuk kita wrap up round pertama bagi Puan. Okey, kemudian ini kita go terus secara tu, risiko tekanan darah tinggi. Okey, di mana obesiti juga menyebabkan penyempitan salur darah, risiko masalah jantung, dan yang ada juga lemak berlebihan bila berkumpul di sel-sel hati menyebabkan hati keras dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey, next. Yang ni yang paling ramai yang kita tengok orang bila ada masalah lebihan berat badan, masalah utama adalah dia sakit lutut, sakit tumit. Sebab apa? Beban yang ditanggung oleh kita punya lutut. Kalau kita boleh tengok dekat situ, setiap lebihan 10 kg badan kita seolah-olah kita sedang memikul satu pack beras 10 kg. Bayangkan kalau lebihan berat tu adalah 20 kg, 50 kg. Kosong kalau 50 kg seolah-olah kita sedang memikul 5 beg beras yang 10 kg tu. Berat tak berat? Kesian tak dekat kita punya lutut sebab nak tampung tu. Jadi penting untuk kita bila ada kesedaran begini, kita nak berubah ke arah baik. Kita nak kurangkan berat badan tu lah. Okay. Next. Yang ni kanser juga antara risiko obesiti, di mana lemak yang berlebihan menyebabkan keradangan, mengganggu sistem badan dan juga mengaktifkan hormon, growth factor dan juga sel-sel baru. Dan sel-sel baru ni boleh membiak dan mungkin boleh bermutasi menjadi sel kanser. Okey. Contoh ni antara kanser yang boleh dikaitkan dengan obesiti lah. Alright, next. Obesiti juga menyebab, macam saya bincangkan tadi, ketidaksuburan pada lelaki dan wanita. Bukan sahaja lelaki, wanita pun juga. Obesiti mengganggu hormon kesuburan, boleh menyebabkan kita rahim terganggu, senggugut,
setengah tu mungkin ada cyst ovari di mana telur yang dihasilkan tidak berkualiti, dan ada juga di mana kalau kita tengok ramai juga wanita yang mengalami kesukaran mengandung ni, sebenarnya salah satu yang dia kena modify adalah dari segi berat badan. Mungkin lemak-lemak berlebihan tu berada di sistem dia punya sistem wanita tu, peranakan apa semua, dan bila dia menurunkan berat badan, dia boleh membantu untuk mengembalikan balik tahap yang normal lah. Okay. Last kali risiko obesiti, selain daripada kajian membuktikan bahawa 43 dewasa yang mengalami depresi mengalami obesiti, dan dewasa yang obes juga mengalami depresi. Jadi depres dan obesiti dan depres adalah dua benda yang saling berkait. Next, obesiti juga menyebabkan gangguan pada sistem penghadaman, menyebabkan kita pedih ular hati, gastrik, mengalami GERD dan lain-lain. Kalau nak tengok senarai memang banyaklah punca-punca obesiti. Sebab yang ni bukan nak menakutkan, tapi just nak bagi kesedaran. Nak bagi kesedaran supaya kita nak berubah tu biar dia datang daripada diri kita sendiri. Okay? Yang ni last kali, premature aging. Dalam bila orang gemuk ni, bukan gemuk lah, gemuk dan obes ni dia sebenarnya kita tengok badan kita lebih tua daripada umur. Okay, salah satu daripada tu lah bila that's why macam kalau kita tengok orang yang kurus, slim ni, kita tengok dia macam lebih muda, betul tak? Okay. Ni saya nak share satu kajian didapati pada tahun 1960, hanya 30% populasi adalah dalam umur lebih pada 65, tetapi dianggarkan pada 2030 daripada 3% tu dia dah jadi 15%. Maksudnya apa? Maksudnya kajian menunjukkan bahawa jangka hayat kita lebih panjang. Okey, bila jangka hayat kita lebih panjang, maksudnya kita sendiri perlu bersedia supaya dengan bila jangka hayat lebih panjang, kita tak nak bila kita menua bersama-sama penyakit yang saya sebutkan tadi. Okey, dan tak nak perkara tu berlaku, dia nak kontrol tu bukan bila umur 50 baru nak start, tak boleh. Dia kena dari sekarang. Dari macam kalau umur biasa 30, 35 memang kita dah start lah. Amalkan gaya hidup yang sihat, ambil suplemen dan sebagainya, sebab kita tak nak bila usia meningkat nanti kita juga mengalami sakit-sakit badan. Okey, kita dah tahu statistik rakyat Malaysia yang obes tu tertinggi, dan kita seharusnya menanam iltizam supaya kita tak nak kita menyumbang kepada percentage individu yang overweight atau obes tersebut. Okay, last kali let's untuk melihat perubahan tu kita kena ada action. Okay, no action, no change. Jadi bermula sekarang, jom kita dapatkan, kita bertindak untuk solusi, dan akhir kata saya tinggalkan anda semua dengan satu renungan. Okay, last kali slide saya, last slide. Okay. Waktu terbaik untuk anda menjaga kesihatan diri adalah beberapa tahun lalu, dan waktu kedua terbaik adalah sekarang. So harapan saya semoga anda dapat sesuatu dan mula bertindak untuk kita punya kehidupan yang lebih baik. Sekian saja, minta maaf atas segala kekurangan, dan segala yang baik itu adalah daripada Allah, dan segala kekurangan adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Hasnah di atas perkongsian. Bagi pusingan yang pertama ini, iaitu Puan Hasnah telah berkongsikan kita sebentar tadi tentang apa itu obesity. Saya ingat obesity ni gemuk saja, rupanya ada beberapa definisi ataupun maksud yang lain disebut obesity tersebut. Dan juga risiko penyakit dan kesihatan akibat daripada lebihan berat
buat obesiti sebentar tadi. Jadi untuk makluman para peserta webinar di talian sekarang ini, kita telah ada lebih kurang 380 peserta di talian. Tentunya untuk memberi respon kepada semua soalan peserta-peserta agak tidak dapat kami raikan, tetapi bagi peserta yang ingin bertanya, boleh bertanya di web chat ataupun di chat box itu, di message box. Jadi penceramah yang berkenaan, sebagai contoh Puan Hasnah akan tengok balik itu, akan bagi respon dalam pusingan yang kedua. Okey. Jadi soalan secara langsung di talian kita tak dapat raikan. Jadi soalan melalui chat box saja yang kita izinkan, dan sekiranya pembentang sempat membaca dan boleh respon pada pusingan yang berikutnya sebentar nanti. Baik, seterusnya kita akan berkongsi maklumat tentang makanan sihat dan pemakanan seimbang yang akan dikongsikan oleh Dr. Ernida Hatan. Di talian, kalau doktor telah bersedia di talian, kita serahkan kepada doktor untuk sekira-kira 20 minit ke 30 minit untuk kita mengawal webinar kita dalam masa yang telah kita tetapkan. Terima kasih doktor, silakan. Terima kasih Pengerusi Majlis Cik Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih banyak. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada iMedical dan juga ILP Kota Baru kerana menjemputlah saya pagi ni untuk berkongsi sedikit pengetahuan saya mengenai pemakanan sihat dan seimbang serta turun barat secara selamat. Harap semua dapat kita sama-sama berkongsi lah. Sedikit background pasal diri saya berumur 44 tahun, sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang cahaya mata dan sekarang bekerja di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai Prof Madya di Fakulti Farmasi. Dan latar belakang sedikit mengenai diri saya, dan saya adalah membuat sedikit consultation, kajian mengenai perkhidmatan ahli farmasi seperti pemantauan ubat dan juga penurunan berat badan. Okay, the next slide. Saya ingin membawa saudara-saudari semua kepada rujukan klinikal sedikit. Ini adalah rujukan pakar kesihatan macam saya lah. Saya seorang farmasis, jadi saya merujuk kepada Guideline Nutrition and Weight Management Services ni, dan dalam rujukan ini mengatakan bahawa pemakanan yang tidak baik atau tidak seimbang macam Puan Hasnah cakap tadi menyebabkan menyebabkan kita terdedah kepada penyakit kronik, penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. So diet yang tidak sihat ni dikatakan lebih banyak menyebabkan kematian berbanding amalan risiko yang lain, contohnya merokok. Kita tahu merokok tinggi kematian kan disebabkan kanser paru-paru dan sebagainya. Tetapi sebenarnya diet yang tidak sihat adalah lebih tinggi menyebabkan kematian. Ini adalah disebabkan oleh penyakit kronik lah secara langsungnya ya. Dan 11 juta kematian dan ketidakupayaan di dunia ini disebabkan faktor diet yang tidak sihat, kematian di dunia. Seterusnya, kenapa berat badan kita makin naik? Kita melalui surat khabar ni kita dapat tahu bahawa sebenarnya kita rakyat Malaysia ni terlebih ambil kalori pemakanan, iaitu kita ambil lebih ekstra macam Puan Hasnah cakap tadi 500 ke 700 kalori sehari berlebihan. Saya bawakan to the next slide. Tabiat makan kita yang tidak sihat lah. Next slide please. So kita tengok hukum kalori macam Puan Hasnah cakap tadi. Badan kita sebenarnya memerlukan contohnya kalori 2000 sehari, tapi kita makan 2500. Kuzu boleh buka semua ya. 2500 kalori, dan hasilnya bila kita makan berlebihan, contohnya ekstra 500 kalori ni, kat mana kalori berlebihan ni disimpan? Dia akan disimpan menjadi lemak dan berat badan kita akan naik. So untuk turun berat kita perlu kalori defisit macam gambar kedua. Badan kita perlu 2000 kalori dan kita ambil hanya 1700 kalori. So bila badan tak cukup kalori, di mana dia akan ambil kalori ni? Dia akan ambil daripada lemak-lemak yang kita simpan. So dia akan bakar lemak kita dan hasilnya berat badan kita turun. Next slide. So hukum kalori, ramai yang cakap kata, saya diet, saya tak makan nasi.
Hukum kalori dia macam ni, semua makanan yang kita ambil kecuali air kosong mempunyai kalori. So sebagai contoh, kita tak makan nasi tapi kita makan biskut 4 keping. So 4 keping biskut ni bersamaan dengan 2 sendok nasi. Terkejut kan? Siapa yang baru tahu pagi ni? Okay. Nanti type dekat respon cakap biskut kering 2 sendok nasi. Okay. So sebab itu sangat penting untuk kita belajar faham mengenai pemakanan kita sehari-hari. So kalau kita ingat macam kita tak makan nasi je boleh kurus, sebenarnya tidak. Sebab makanan lain juga mungkin mempunyai kalori yang lebih daripada nasi sebenarnya dan tidak berkhasiat. Contoh nasi at least dia berkhasiat, dia mengandungi serat dan sebagainya. Okay. Baru je makan biskut. Okay. Kata Namis. Okay, terima kasih. So, selain daripada tu, kita juga terdedahkan makanan-makanan kita yang sedap. Cuba tengok ni kalori-kalori daripada kuih muih. Okay, Ramadan dah nak datang. Ramadan ni sangat famous kan sebab waktu-waktu Ramadan lah kuih-kuih yang jarang-jarang kita jumpa, kuih pelik-pelik yang kita tak jumpa ataupun kuih-kuih yang biasa-biasa kita jumpa pun nampak sedap sangat di waktu Ramadan. Okay, sebab tu bulan Ramadan berat kita tak turun sebab kita enjoy makan kuih muih ni yang sangat tinggi kalori. Contohnya macam kari pak sebiji 138 kcal bersamaan dengan 1,5 sendok nasi. Okay, 1 biji kari pak sahaja. Okay, so sangat penting untuk kita belajar dan faham makanan kita. Sebab kalori yang berlebihan ni macam saya cakap tadi akan menyebabkan berat badan kita naik. Okay, next. Dan seterusnya, ramai yang tahu punca utama berat badan berlebihan. Kita tahu, kita makan banyak. Yang sebelah kiri ni ya, garam, alkohol, garam, gula, lemak, karbohidrat, okay, nasi semua tu kita rasa okey. Makan ni banyak berat naik. Tetapi ramai sebenarnya yang tak tahu, kurang protein, vitamin, mineral, phytonutrient, serat air juga menyebabkan berat badan kita tak turun. Okey, so contohnya, siapa yang kat sini pernah tengok kawan-kawan dia ataupun saudara mara ataupun siapalah diri sendiri ke yang boleh yang makan salad je. Dia makan salad tiap hari nak diet tapi tak kurus-kurus juga. Okey. So kalau ada yang macam tu sebabnya apa? Sebab salad sahaja itu tidak mencukupi nutrisi. So bila nutrisi tidak cukup, badan juga menjadi resistant untuk turun dan badan juga boleh rebound untuk berat dia boleh naik. Okey. Jadi untuk turun berat kena tackle dua-dua, kena tackle kurangkan yang sebelah kiri dan juga cukupkan yang sebelah kanan, cukupkan nutrisi. Ini yang ramai yang tak tahu sebab ramai orang yang diet ni kena jaga makan kurus, jangan makan. Tapi sebenarnya diet ni perlu makan dan cukupkan nutrisi. Okay, next slide. Okay, so macam mana kita nak turunkan berat? Dalam perubatan, kita ada beberapa cara untuk turunkan berat lah. 3 cara yang saya kongsikan ni. Pertama adalah secara natural, iaitu jaga pemakanan kita, jaga diet dan juga senaman dan juga boleh guna makanan gantian iaitu meal replacement. Okay, ramai yang tak tahu sebenarnya meal replacement ni diorang ingat produk kurus ataupun bukan natural. Sebenarnya dia adalah natural sebab nama dia adalah makanan. Okay, makanan gantian sahaja. Okay, ini secara natural lah, maksudnya kita jaga pemakanan kita, pastikan kalori defisit, maksudnya kurangkan kalori dalam pemakanan kita dan juga cukupkan nutrisi. Okay, dan seterusnya level kedua, tingkatan yang kedua, sekiranya kita tidak berjaya melakukan secara natural, so kita kalau dah berisiko kepada kesihatan, contohnya boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung dan sebagainya, doktor akan memulakan kita dengan ubat-ubatan. So ubat-ubatan ni hanya doktor sahaja doktor perubatan yang boleh memulakan ubatan untuk turunkan berat dan kebanyakan ubatan-ubatan ini juga perlu juga jaga pemakanan. Dia tak adalah kata makan ubat dia terus kurus, tak. Dia membantu merencatkan selera makan contohnya dan mengurangkan penyerapan contohnya lemak dan sebagainya, tetapi kita tetap juga kena jaga makan. Okay? Dan terakhir sekali adalah turun berat secara pembedahan. Okay, yang ni yang kita katakan yang orang kata yang paling tingkatan yang paling last lah. Maksudnya kalau tak boleh secara natural, tak boleh secara ubat, doktor akan nasihatkan untuk melakukan pembedahan sama ada pembedahan yang mengecilkan perut iaitu bariatric surgery ataupun liposuction, sedut lemak daripada bahagian-bahagian tertentu badan. Okay, pembedahan ni macam kita cakap lah merupakan last resort ataupun yang terakhir sebabnya dia mempunyai banyak risiko dan komplikasi lain juga. Dan bariatric surgery ni kalau tak silap saya lepas buat surgery tu tetap juga doktor akan pantau pemakanan. Okay, so akhirnya sekali kita semua kena perlu belajar untuk cara makan dengan baik. Okay, next slide.
Okey, so bagaimana nak turunkan berat? So ramai orang tak tahu, orang ingat kata okey lah saya kena exercise, saya nak tunggu saya exercise dulu, saya tak ada masa lah nak exercise. Okay? Bila nak tunggu exercise ni lah yang sebenarnya kita akan jadi bertangguh. Sebenarnya tak perlu tunggu exercise dulu. Boleh mula dengan penjagaan diet dahulu sebab 80% berat badan adalah bergantung kepada diet dan 20% lagi baru bergantung daripada exercise. Okay? Ni Kevin, siapa kenal Kevin Zahari? So Kevin Zahari ni adalah instructor untuk exercise dan beliau sendiri juga mengatakan bahawa mesti 80% dulu, mesti hukum senaman tu adalah tak wajib. Yang paling penting adalah jaga pemakanan dulu. Okay, next slide. Okay, so jangan ingat hanya kalori defisit. Okay, ramai orang nak berdiet, dia orang salah dengan tak makan. So saya dulu masa mula-mula saya pun fikir, oh nak kurus saya tak makan nasi, saya tak makan malam. Okay, saya tak makan breakfast sebab saya nak kurus. Tapi tak kurus-kurus juga. Sebab ingat untuk turunkan berat kita bukan hanya kalori defisit tapi kita kena cukupkan nutrisi. Ini adalah apa yang badan kita perlukan. Vitamin, phytonutrient, karbohidrat, fiber, protein, fat. Kita perlukan ni. Kita perlu juga rehat. Kita perlukan air untuk dan kita boleh add on senaman selepas tu bila kita dah start jaga pemakanan ni. Dan kenapa kita kena cukupkan nutrisi? Sebab bila badan kita tak cukup nutrisi, contohnya sel-sel kita tak cukup, walaupun kita makan contohnya pagi nasi lemak, tapi nasi lemak kita ikan bilis sehelai dua helai seekor dua ekor, so tak cukup protein. Jadi badan kita bila dia tak cukup protein, tak cukup nutrisi, dia akan signal ke otak bagi tahu dia tak cukup nutrisi, dia masih lapar walaupun kita dah makan nasi lemak. Dan sebab itulah bila dia signal ke otak, dia akan signal suruh otak kita makan dan makan lagi. Makan lagi sebab dia lapar, makan lagi sebab dia lapar. Jadi sebab tu lepas kita makan makanan berat yang tak cukup nutrisi, kita akan terus nak makan lagi, nak makan lagi, nak makan lagi. Okay, next slide. Okay, so saya nak bawa sedikit pasal piramid makanan Malaysia 2020. Okay, dulu-dulu kita belajar, tak tahu lah zaman saya dulu kita belajar piramid makanan ni terbalik, tertukar sikit. Tapi pada 2020 kalau anda semua sedar, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengubah piramid makanan kita. Cuba tengok ni, yang bawah sekali dulu nasi, sekarang nasi telah menjadi yang atas. Maksudnya kena kurangkan portion bijirin nasi dan tambah portion yang lebih banyak iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, ini yang portion ini adalah piramid makanan yang terbaru. Okey, so kenapa piramid makanan ni Kementerian Kesihatan ubah? Sebab kita telah menjuarai macam Puan Hasnah cakap tadi, 50% rakyat Malaysia tinggi lagi daripada Thailand, tinggi daripada semua negara di Asia Tenggara, tertinggi sebab makanan kita sangat sedap-sedap. Jadi kita dah ubah piramid makanan ni untuk cover kalori kita 1,500 sehari ke 2,300. So kena belajar macam mana cara nak makan. So next, contohnya untuk capai 1,500 kalori ini adalah untuk turunkan berat kalori yang kita kata kurang. Untuk maintain berat mungkin 2,000 kilokalori. Okay, untuk kurangkan berat mungkin dalam 1,200 ke 1,500 kilokalori. Kita kena makan macam bijirin 4 sajian, buah 2 sajian, sayuran 3 sajian, ke kacang setengah sajian, ikan 1 sajian, susu 1 sajian. Okay, adakah kita boleh buat macam ni untuk turunkan berat dan lebih sihat? Okay, persoalan dia, kalau nak memang kena buat macam ni. Okay, nanti saya akan sharekan untuk slide seterusnya. Okay, next slide. Okay, so Ramadan, ya Allah. Okay, kita punya topik hari ni berkenaan Ramadan. Kali siapa yang tak sabar nak jumpa Ramadan kan? Ramadan adalah bulan-bulan yang kita sangat mulia, yang sangat kita tunggu-tunggu. Tapi Ramadan ni kesian, okay? Sebab Allah dah jadikan Ramadan ni untuk kita lebih sihat sebenarnya. Tujuan Allah selain daripada tujuan rohani, tujuan Ramadan ni juga adalah mempunyai tujuan kesihatan, iaitu bila kita puasa patutnya kita akan lebih sihat, lebih fit sebab kita akan mengalami proses autolisis. Nanti saya akan terangkan the next slide apa itu proses autolisis. Tapi dalam Ramadan ni kajian ni kawan saya di UKM tak silap saya, Dr. Barakatun Nisa telah berkongsikan kajian mereka menunjukkan bahawa dalam bulan Ramadan kebanyakan orang makan lebih fat, lebih makanan yang berlemak, berminyak, bersugar, bertinggi dan lebih orang kata kurang makanan berserial, berprotein, kurang makanan-makanan sihat.
Jadi apa yang terjadi, increase body weight, tingkat berat badan selepas Ramadan. Patutnya Ramadan ni adalah bulan yang terbaik untuk kita turunkan berat, tapi sebenarnya kita tidak mengambil peluang tersebut. Jadi kenapa kita tak ambil peluang tersebut? Cuba tengok sajalah akhbar-akhbar yang tunjukkan ni, banyak sisa makanan, maksudnya kita membeli makanan lebih banyak, dan sebab itulah kita berat naik, ya, tak turun. Next. So macam mana kita nak betulkan ini? Kita kena betulkan mindset dahulu. Untuk turunkan berat, kita tak boleh hanya exercise saja. Nak turun berat hanya tahan lapar, tak boleh. Tak boleh makan nasi, itu pun salah, mindset yang salah. Dan tak boleh banyak makanan yang tak boleh makan, itu pun salah. Sebenarnya kita hanya perlu belajar cara makan yang betul, yang saya akan kongsikan the next slides. Okay, next. 3 rahsia turun berat tanpa berlapar. Jom mula untuk belajar hari ni macam mana kita nak mula jaga pemakanan kita. Mula-mula sekali nombor 1 adalah tukar makanan kita daripada bergoreng, berlemak kepada kukus, grill, panggang. Okay, next. Sikit-sikit makan dan juga food swap. Saya akan terangkan ya seterusnya. So next slide. Okey, kenapa kukus, grill, panggang? So kita tukar. Kalau kata kita tak boleh, rebus pun boleh, betul? Rebus, kukus, grill, panggang as long as tidak bergoreng. Okey, so next. Sebab apa? Sebab bila kita bergoreng, kita menggunakan minyak, kalori bergoreng, benda bergoreng ni selalunya dia akan lebih tinggi, kadang-kadang double, kadang-kadang triple. Sebab bila kita double dan triple, dia akan kalori yang lebih ni, macam saya cakap tadi, akan menyebabkan berat kita naik. Okay? Dan seterusnya bila kita makan benda bergoreng, minyak-minyak ni akan tersumbatlah masuk ke dalam saudara kita. Okay? Kolesterol kita akan tinggi dan menyumbat saudara dan menyebabkan benda-benda lain. Especially minyak kita ni adalah minyak yang kita guna 2-3 kali. Okay? Kita panggil itu lemak trans lah. Okay? Yang boleh menyaluti organ dalaman. Okay? Terusnya. Okey, sikit-sikit makan. Ni ramai yang tak tahu. Ramai orang ingat kena nak turun berat kena berlapar, skip makan. Sebenarnya jangan skip makan, sebab bila kita skip makan, metabolisme badan kita yang nak bakar kalori tu dia akan menurun, dia akan tidur. Okey, sebab dia kata okey pagi ni kita tak makan, okey dia tidur. So tengah hari bila kita makan banyak, dia terus tidur, dia tak bangun dah. So kita kena latih badan kita untuk bekerja around the clock. Okey, maksudnya macam kita masuk office 8 hingga 5 petang, sama juga dengan badan kita perlu latih dia makan pagi, snacking, lunch, snacking petang dan dinner. So makan 5 kali sehari, sikit-sikit ikut portion. Yang ni yang saya kata kena belajar, sebab kadang-kadang bila kita tak faham pasal pemakanan, kita main belah saja kan, ambil apa kan, snacking kita pergi ambil mi goreng. Okey, ni salah lah. So nanti kita akan ceritalah seterusnya mungkin di next session ya dengan Cik Zul. So seterusnya food swap. Okay, so kita kena belajar untuk tukar food. Okay, contohnya adalah daripada karbohidrat ringkas kepada karbohidrat kompleks. Okay, kenapa karbohidrat ringkas ni? Karbohidrat ringkas ni dia menyebabkan kita cepat lapar semula. Sebab bila dia satu dia cepat lapar, keduanya dia meningkatkan gula secara mendadak dalam badan, sebab tu dia cepat lapar. Jadi kita kalau nak kenyang lebih lama, untuk turunkan berat, kita kena start tukar karbohidrat kita kepada karbohidrat kompleks, dan kita kena zigzagkan karbohidrat kita. Contohnya zigzag karbohidrat kita maksudnya jangan hanya makan tiap-tiap hari nasi je, tapi tukar nasi, esoknya mungkin keledek, esoknya mungkin bihun perang, esoknya mungkin spaghetti whole grain, whole meat. Okay, yang karbohidrat kompleks ni contohnya nasi beras perang, perbol, basmati boleh, ataupun wholemeal bread, ataupun roll oat, ataupun keledek dan juga ke kacang. Okay, so tukar sumber kita. Next. Dan juga food swap. Okay, selalunya food swap ni kita bukan kata tak boleh makan. Contohnya jam. Okay, jam ni selalunya tinggi gula lah, manis, dan dia akan menyebabkan kalori kita berlebihan. Jadi kita boleh tukarkan kita punya jam ni kepada contohnya peanut butter yang tak ada sugar. Okay, peanut butter ni bagus sebab dia dia mengandungi protein, dia daripada semua ke kacang, dan menyebabkan kita kenyang lebih lama dan bantu kita untuk meningkatkan metabolisme badan, sebab protein bagus untuk pembentukan otot yang akan guna kalori kita yang berlebihan dan bakar kalori kita dalam badan. So next.
Selain daripada tu, ni yang selalu kita selalu buat kan, lepas balik kerja kita akan singgah beli pisang goreng. Okay, sekeping pisang goreng ni adalah 170 kcal bersamaan dengan 1,5 sendok nasi. Okay, kita rasa macam alah baru sekeping kan, mana ada orang makan goreng pisang sekeping. Okay, so kita selalu akan makan goreng pisang ni berkeping-keping. Okay, tak mesti tak satu sekeping, okay, dan lebih. Dan satu keping goreng pisang ni 1,5 sendok nasi. Bayangkanlah kan, so kita takut nak makan nasi tapi kita makan goreng pisang. So kita tukar. Jadi kita tukar petang balik kerja, jangan ambil goreng pisang, ambil pisang segar sebab kalori pisang segar 100 kcal sahaja, tidak bergoreng, tidak berminyak, dan lebih bagus untuk kesihatan kerana mengandungi mikro dan mikronutrien yang diperlukan oleh badan. Contohnya vitamin dan mineral, serat dan sebagainya. Okay, next. Okay, so last adalah food swap lagi. Contohnya, okay, kita suka makan ayam kan. Okay, siapa yang sini yang favourite dia drumstick dengan raw thigh ni. Okay, so kalau bahagian ayam ni cuba tukar kepada bahagian dada. Jangan ambil ayam drumstick dengan raw thigh sebab cuba tengok kandungan fat dia kat situ. Dekat situ drumstick dengan raw thigh ni dia tinggi lemak berbanding dengan bahagian dada. Sebab bahagian dada ni dia tinggi protein. Kita nak protein untuk kenyang lebih lama, untuk turun berat perlu cukup protein. Jadi tukar bahagian ayam kepada bahagian dada. Dan pilihlah ayam yang bukanlah ayam goreng. Okay, kalau kata nak makan ayam masak lemak boleh, ambil ayam, jangan ambil kuah dia. Okay, itu cara dia untuk makan ayam lah, okay, yang tidak bergoreng. Next. Dan seterusnya, yang ni lah yang paling sebenarnya musuh ketat kita untuk turun berat, iaitu air manis. Okay, air yang 0 kalori adalah air kosong, air lemon tidak bergula ataupun green tea yang tidak bergula itu adalah yang rendah kalori, dan air kosong merupakan air yang kosong kalori. Okay, jadi kalau kita nak jimat kalori, tak nak berat naik kan, kadang-kadang kita minum teh tarik. Berapa teh tarik kat sini? Teh tarik 130 kcal sama dengan 1,5 sendok nasi lebih kurang. Okay, jadi inilah yang menyebabkan punca-punca berat kita naik, kalori kita berlebihan. Okay, so lemon madu okey ke tak? Okay, lemon madu, lemon kosong okey. Okay, madu ni sebab dia masih bergula, dia juga mempunyai kalori. Okay, next. Okay, so jangan tertipu. So sama orang selalu cakap, okay tak apalah kita bancuh tawar-tawar sikit, tapi kandungan gula masih sama. Maksudnya masih letak gula sesudu ataupun gula 2 sudu, tapi letak air banyak sikit. Tapi gula tu yang masuk dalam badan masih jumlah yang sama, jadi jangan tertipu. Gula tersebutlah yang akan ditukar, bukan air ya. Gula tersebut yang akan ditukar menjadi kalori dan juga tersimpan dalam badan menyebabkan berat naik. Okay, next. Gula batu pun sama, betul. Sebarang gula. Okay. Mempunyai kalori juga. Okay, swap. Kita kena swap juga contohnya makanan kita. So kalau kita selama ni suka dessert yang macam brownie, nampak kecil kan? Tapi sebenarnya dia mengandungi kalori yang tinggi sebab banyak gula dan manis dalam tu. Kita kena tukar makanan kita daripada suka makan makanan macam ni, ambil yang lebih sihat macam buah-buahan. Kan macam kita tengok piramid makanan tadi, buah-buahan kita kena dalam 2 ke 3 hidangan sehari. Okay? So tukarkan makanan kita daripada yang suka kudat-kudapan manis-manis kepada buah-buahan ataupun ke kacang. Next. Alright, so saya nak share panduan turun berat secara sihat. Next. So macam mana kita nak mula turun sihat? Kita kena mula dengan ubah mindset. So ubah mindset maksud dia kita kena ubah mindset bahawa nak turun berat ni kita kena tukar cara makan kita. Tak perlu berlapar tapi perlu ubah cara makan kita. Jadikan habit 21 hari. Maksud dia apabila kita ubah cara makan kita, mesti jangan sehari 2 je. Okay, kena buat selama 21 hari. Okay, 72 jam pertama memang yang paling sukar sebab kita nak lawan habit buruk kita, habit sebelum ni. Tapi selepas 72 jam kalau kita berjaya kawal tak minum air manis, okay, dan snacking pun kita snacking buah, kita akan insyaAllah akan dapat bertahan selama 21 hari. Dan kalau kita teruskan makan sihat ni selama 20 hingga 90 hari, kita akan latih badan kita untuk start hidup sihat. Lepas 90 hari metabolisme badan kita insyaAllah akan berubah, akan lebih berfungsi dengan lebih baik, dan kita pun boleh menjadi lifestyle kita ya. Sebelum ni lifestyle kita minum air manis, tapi kita nak minum air gula dah tak boleh dah sebab kita dah latih badan kita selama 90 hari untuk tidak minum air manis contohnya. Okay.
Dan contohnya untuk turun berat secara sihat selalunya dalam 3 hingga 5 kg sebulan. Jangan drastically turun berat sampai 10 kg, 12 kg sebulan, itu tak sihat dan boleh menyebabkan risiko kesihatan. Minum air putih. Okey, air ni biasakan untuk 3 liter sehari. Pilih makanan yang baik ikut portion ya, dan seterusnya makan sedikit makan kerap sedikit demi sedikit. Okey, next. Ataupun add on senaman ya, sedikit demi sedikit. Untuk penurunan panduan berat, turun berat Ramadan. Okey, kenapa Ramadan ni ramai orang tak turun berat ataupun berat dia statik? Sebab kita kadang-kadang kita skip sahur. Jangan skip sahur sebab dalam sahur tu memang macam Rasulullah SAW berkata, dia ada hikmah dia. Okey, dan kena perlu bersahur. Kenapa? Sebab kita nak tingkatkan metabolisme badan. Okey, kalau kita skip sahur, kita tak makan sahur ataupun kita awalkan sangat sahur tu, metabolisme badan kita akan tidur dan dia tidak akan membakar lemak kita lah. Okey, cukupkan protein dalam hidangan. Perlu make sure makanan kita waktu Ramadan ni cukup protein. Okey, jangan lebih sangat karbohidrat. Cukupkan protein. Yang ni selalunya kita boleh belajar ya, dapatkan ilmu untuk macam mana apa protein yang kita boleh ambil dan berapa banyak portion dia. Okey, dan berbuka dahulu sedikit, kemudian solat dan rehat. Jangan terus makan buka puasa tu terus duduk atas meja dan makan sebab otak kita memerlukan 20 minit untuk menyatakan dia kenyang. Okey, so badan akan bagi signal ke otak 20 minit untuk mengatakan dia kenyang. So kita makan dulu, makan sikit, okey, buka dengan kurma, makan sikit dan kemudian rehat, solat dulu dan kemudian 20 minit lepas tu baru makan. Dan bila 20 minit makan selalunya kita akan lebih bertenang dan makan kita tu lebih teratur lah dan ikut portion. Elakkan makanan tinggi kalori, elakkan minuman manis, kuih-kuih manis, garam, bergula, bergoreng, berlemak. Cukupkan 8 gelas air sehari. Kenapa? Sebab air adalah sangat penting untuk pembakaran lemak. Kalau kita nak turun berat, air tak cukup, memang takkan turun berat. Sebab air ni dia untuk bakar lemak dalam badan, dia perlukan molekul hidrogen yang hanya diperlukan daripada air. So untuk bakar lemak perlukan molekul air yang secukupnya. Okey, kalau kita tak cukup air besar, memang lemak kita sukar untuk terbakar. Dan moreh, kita tukar kalau kita pergi surau apa semua masjid untuk sembahyang tarawih, moreh-moreh kan selalunya makanan kuih kan, tukar. Kita balik moreh dengan buah-buahan ataupun sumber kacang. Okay, kenapa nak start turun berat bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni kita boleh grab proses autodisis yang Allah dah bagi kat kita. Okay, proses autodisis ni adalah proses air yang Allah format balik badan kita. Maksudnya kita nak balik kan, macam komputer kita kalau hang, kalau banyak problem kita format kan. Sama juga dengan badan kita, nak formatkan badan kita, nak bagi dia function dengan lebih baik tu, Allah suruh kita puasa sebulan di bulan Ramadan setiap tahun. Dan proses autolisis ni kalau kita tak jaga makan, maksudnya kita pergi contohnya buka puasa, kita makan macam selalu, makan banyak, makan manis, makan bergering, berlemak, jadi kita tak boleh grab lah proses autolisis ni, so badan kita tak reset. Dan bulan puasa adalah yang terbaik untuk turunkan berat sebab 40% penurunan berat badan lebih laju daripada bulan biasa. Ini sepatutnya lah kalau kita betul-betul jaga makan. Okay, so next. Okay, so weight loss option. Saya nak ceritakan sedikit berkenaan dengan option untuk penurunan berat. Okay, tadi saya ada cerita, next slide. Saya dah cerita nak turun berat ni bukan setakat kena kurangkan macam yang saya cakap tadi lah, gula dan hidrat dan sebagainya, tapi kita juga kena cukupkan yang belah kanan ni, vitamin, protein, minerals kan, makronutrien. Dan saya dah tunjukkan tadi cara pemakanan mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, berapa banyak hidangan kan, kita kena makan serat berapa banyak hidangan, apa sayur berapa banyak hidangan, susu dan sebagainya. Okey, so apa kadang-kadang nak memenuhi semua hidangan tu agak sukar sebab saya faham kita semua ni bekerja dan kadang-kadang kita tak sempat nak masak, kita nak kena beli kat luar, okey, dan kadang-kadang kita tak sempat pun macam nak masak, nak sihat tu. Okey, kita semua rushing. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat adalah kita boleh mengikut saranan guideline penurunan berat badan yang disediakan, yang saya tunjuk mula-mula tadi. Kita boleh menggunakan meal replacement. Okay, meal replacement ni ramai sangat orang skeptikal dan mengatakan dia ni ubat. Sebenarnya dia bukan ubat, dia hanya makanan gantian. Contohnya ya, kalau yang sebelah kiri ni adalah yang selalu kita buatlah setiap hari sekarang ni, iaitu kita makan nasi lemak ni. Kalori dia 2,800. Okey, katalah kita ambil makanan gantian ni. Okey, makanan gantian ni adalah yang cukup nutrisi. Okey, untuk meal replacement ni, untuk diorang produce, diorang kena mengikut guideline yang ditetapkan, iaitu perlu cukup protein, karbohidrat, mineral, vitamins ya. Dan kalau kita ikut yang nombor 2 ni, carta yang nombor 2, mungkin kita dapat kurangkan kalori sikit.
Okey, dan kita mungkin lebih cepatlah nak buat sarapan yang kita tak kalut sebab kita nak pergi kerja kan, tak sempat ataupun malam. Kita boleh savekan kalori kita dengan dan cukupkan nutrisi dengan ambil meal replacement. Tapi kalau kita makan macam biasa juga, macam 800 kcal tengah hari, goreng pisang 4 keping, mungkin berat kita tak turun sebab 1800 kan. Kita nak kalori kita mungkin dalam 1200 ke 1500 kalori sehari untuk turunkan berat. So macam mana yang terbaik adalah kita makan secara sihat, amalkan diet sihat dan juga meal replacement. So kita kena campur dua-dua, sebab kalau kita hanya meal replacement saja memang tak boleh nak turun berat juga. Kita perlu jaga makan, belajar cara makan. Kalau macam mana nak belajar cara makan, kena dapatkan ilmu. Okay, sebab selama ni macam saya, walaupun saya berada di dalam bidang kesihatan, saya pun banyak salah faham mengenai pengambilan makanan. Saya sendiri ingat, saya ingat saya dah tahu, tapi bila saya join program, baru saya faham, oh sebenarnya ini pemakanan yang betul untuk turunkan berat. Okay, next. Contoh yang seterusnya adalah apa meal replacement yang kita nak pilih. Meal replacement, banyak meal replacement kat luar sana, banyak brand. Apa yang kita nak pilih, kita nak tengok kandungan karbohidrat dia, kandungan protein, kandungan lemak, berapa fiber dia, adakah dia mempunyai vitamin dan mineral yang mencukupi, adakah dia mempunyai asid baik, lemak baik. Okay, so yang ni kita tengok, kita bandingkan. Dan kalau saya sebagai pengamal kesihatan, saya memang nak tengok yang boleh mute kan? Okay. Kita nak tengok orang kata makanan gantian yang selamat, yang berbukti, yang scientifically sains berbukti. Contohnya ya, sebab kalau tak berbukti ni saya risau sikit, sebab saya memang daripada background farmasi memang sangat teliti dan melakukan banyak pembacaan, dan saya hanya pilih meal replacement yang selamat untuk saya gunakan. Okay, so next slide. Alright, so sedikit saya nak share transformation sharing saya. Next slide. Ini saya sebelum saya join program, saya mengalami masalah berat badan berlebihan 68 kg. Saya dah nak capai obesity type 1 lagi sekilo saya akan capai obesity type 1. Sedangkan saya ni merupakan pengamal kesihatan. Okay, saya duk nasihat orang untuk turun berat, makan secara sihat, tapi berat saya tak turun-turun dan makin naik. Dan saya juga merupakan orang yang sangat sibuk. Saya memang tak sempat nak melakukan senaman dan saya sangat letih, penat. Okay, sebab saya tak sempat lah nak buat semua tu sebab saya berulang alik daripada tempat kerja di KL ni jam. Memang balik letih dan tak ada tenaga. Rupanya saya tak faham untuk turun berat ni adalah untuk tingkatkan nutrisi. Kena perlu tingkatkan nutrisi. Jadi saya join program dan Alhamdulillah lepas 3 bulan join program saya turun 14 kilo. Saya lebih fit. Boleh tengok gambar saya yang kayu basikal ni. Dulu saya nak kayu basikal depan rumah pun saya tercungap-cungap. Saya ingat saya faktor tua. Okay, tapi saya tengok orang lain yang tua pada saya pun macam abah saya, sebab dia jaga pemakanan, dia lebih sihat pada saya, dia lebih fit. Tapi Alhamdulillah bila join program, belajar cara makan dengan betul, cukupkan nutrisi, Alhamdulillah sekarang kalau nak kayu 15 km tu basikal tu tak ada masalah, insyaAllah. Alhamdulillah saya fit. Jadi saya turun berat secara fit dan Alhamdulillah bila saya turun berat badan, husband saya pun terturun sekali, sebab bila kita masak kat rumah, jaga makan, okay, ataupun kita makan kat luar, kita dah apply ilmu-ilmu penurunan berat. Okay, husband saya pun daripada 87 turun 75 kg, dia pun lebih fit dan dia pun boleh kayu basikal. Okay, dia turun lagi laju lah sebab lelaki ni metabolisme dia lebih tinggi, so dia turun dalam 6 kilo sebulan ya. 3 hingga 5 kilo sebulan lah macam tu. 2 bulan je dia dah capai berat ideal. So next. Okay, so itu saja perkongsian mengenai pemakanan sihat pagi ni dan macam mana kita nak mula di bulan Ramadan. Okay, so saya nak nasihatkan kepada diri saya sendirilah sebab saya yang berkongsi, saya pun nak ingatkan diri saya, kalau kita tidak mengambil masa untuk menjaga kesihatan kita, kita akan dipaksa menggunakan masa kita kemudian hari untuk merawat penyakit kita. Okay, so saya dengan itu menyudahkan presentation saya pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hanidah. Jadi dua perkongsian yang telah kita dengar sebelum tadi memberikan kepada kita input tentang betapa pentingnya kita menjaga berat badan kita berada pada berat badan yang sepatutnya ia berada. Jadi sebentar tadi doktor telah memberikan kita tentang tip-tip pemakanan sihat dan insyaAllah saya percaya peserta-peserta di webinar ini ingin mendapatkan slide ini
saya percaya Cik Zul sudi berkongsi slide nanti di hujung webinar nanti. Kalau perlu edit lah, ataupun yang perlu dikongsikan saja bersama dengan peserta-peserta kita, Cik Zul akan buat linknya untuk di-sharekan dengan para peserta yang berminat, dan boleh kita share link tersebut dalam kita punya chat box sebentar nanti. Juga untuk makluman peserta-peserta webinar, kita juga sedang merakam webinar kita. Kita akan berkongsi rakaman webinar nanti dengan melalui link yang akan kita sharekan kepada peserta-peserta yang berminat. Cik Faizal selaku pembantu urus dia akan berkongsi link tersebut di hujung webinar nanti. Seterusnya, giliran pembentang kita yang berikutnya iaitu Encik Zul. Dan saya percaya Encik Zul adalah orang yang berpengalaman dalam membantu mereka yang berminat untuk menyertai program-program yang ada kena mengena dengan penurunan badan. Dan sebagai sebuah webinar untuk kepentingan komuniti, saya percaya pembentangan yang akan dikongsikan oleh Cik Zul akan lebih menekankan kepada perkongsian pengalaman dan tip-tip cara untuk menyertai kumpulan yang akan Cik Zul bentangkan nanti. Jadi insyaAllah untuk menyertainya secara serius, Cik Zul akan berkongsinya pada pusingan yang kedua nanti. Dan bagi yang baru menyertai webinar ini, kita tak sempat nak meraihkan pertanyaan secara langsung di talian kerana kita ada 430 peserta sekarang di talian. Apa yang kita sarankan ialah mengemukakan pertanyaan melalui chatbot kita, dan pembentang akan memberi respon dalam pusingan yang kedua atau respon terus dalam chatbot tersebut. InsyaAllah ya. Jadi untuk bagaimana grup support boleh membantu turun berat badan dengan lebih efektif, kita silakan kepada saudara Cik Zul untuk berkongsi maklumat tersebut kepada peserta-peserta di webinar sekarang. Silakan Cik Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Aminullah. Boleh dengar suara saya? Saya nak buat sound check. Boleh respon satu kalau dengar clear lah suara saya. Jelas dan jelas. Jelas clear InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, thank you yang respon. Nami, Siti Rozlaini, Siti Fadlina, Ida Burhan dan lain-lain insyaAllah. So insyaAllah saya akan bentangkan berkaitan dengan apa yang pengalaman saya dan juga group support boleh bantu anda. Sebab saya perasan banyak soalan yang ada tadi kan. Kalau yang ada tanya pasal apa beza kalori dengan GI, ada yang tanya phytonutrient tu apa, ada yang tanya kalau kita beri perhatian, apa yang perlu diberi perhatian bila kita nak diet turun berat badan ni. Kan tak tahu, confused, banyak baca dan sebagainya kan, tapi confused. Dan macam-macam diet yang kita dengar tapi tak tahu nak follow macam mana, ataupun kalau dah tahu sesuatu diet tu tapi tak tahu macam mana kita nak praktikkan. Betul tak? Itu yang berlaku lah. Kan ada soalan-soalan lain saya tengok kat sini, diet potong gula. Maksudnya adakah bahaya kalau kita diet tinggalkan gula? So ada yang kata boleh jaga makan tak, tapi dalam masa sama kena makan ubat. Macam mana nak buat? So banyak soalan-soalan yang saya sempat baca tadi ni kan. Dan kita akan go through lah. Kat sini lah good news untuk anda. So siapa nak dengar good news boleh respon 2. Saya nak tengok crowd. Ada 400 berapa ni? 432. Siapa yang nak dengar good news boleh respon 2. Thank you. Ramai Masya-Allah. Okay, jom kita start. So salah satu good news juga adalah kita akan sebelum tu boleh tak saya share sikit background saya sebelum kita masuk topik lah. So nama dia Buri Zulhelmi bin Saad, umur 34 tahun. So ada 4 orang anak, sudah berkahwin. Saya ada degree in mechanical engineering. So mungkin pelik kan, mechanical tapi asal tiba-tiba buat dieting pula ni kan, ajar orang makan sihat sebagainya kan. So itu saya punya background belajar dan background saya juga seorang kontraktor. Now saya full time coach dan alhamdulillah berpengalaman bantu orang turun berat badan selama 10 tahun, masya-Allah. So next. Okey, boleh follow saya, boleh follow kami lah. Saya Zul dan juga Husna di Instagram dan juga di TikTok lah. So boleh follow insya-Allah. Kat sana banyak perkongsian yang kami share di sana lah, tips ataupun cara gaya makan yang sihat. Alright. Next, saya pun ada testimoni. Macam mana Puan Hasnah dan juga Dr. Anida ada testimoni. Saya sendiri pun ada testimoni. Biasalah kan kita bila gaya hidup tak sihat, saya mengakulah dulu gaya skip sarapan and then makan tak seimbang, timing makan ke laut, lepas tu banyak makanan-makanan yang
tak sihat lah, senang cerita kan, fast food. So apa yang berlaku memang kita akan boleh berat badan. Walau time ni umur baru hujung 20-an, tapi start masalah berlebihan berat badan. So alhamdulillah dengan program, bila saya join program pun saya faham. Sama juga macam anda dalam webinar ni yang ada pertanyaan pasal diet kan, pasal apa macam-macam lah pertanyaan pasal dieting kan. Kurang makan, apa benda nak makan, tak tahu nak manage makan macam mana. Alhamdulillah bila kami join program baru kami faham macam mana nak manage pemakanan kita. Itu yang best. Dan sebab tu saya alhamdulillah 3 bulan saya turun 15 kilo dan isteri saya selepas bersalin dapat turunkan berat badan. Ini biasalah isu mak-mak kan. Bila lepas bersalin susah nak naik, susah nak turunkan berat badan. Sebab apa? Sebab habit masa mengandung tu, percayalah kita macam-macam makan, betul tak? Maksudnya ni lah ibu mengandung kan, mengidam tu, dia develop kita punya habit makanan tu. Right. So and then next. Saya pun alhamdulillah keep learning. Mungkin ada yang tanya kan macam mana saya daripada kontraktor kan, background mechanical engineering, tapi boleh belajar pasal pemakanan sihat seimbang ni sebab saya belajar lah. Saya ada training. Sekejap saya mute. Tak boleh mute. Encik Faizal boleh tolong keep learning. Saya belajar dengan doktor-doktor yang sangat amazing. Okay, right. Keep learning dengan background doktor yang sangat-sangat amazing. Sebagai contoh Dr. David Hiber, dia pakar bahagian obesity di USA, and then ada Dr. Luis Inaro, dia saintis berkaitan dengan jantung. So banyaklah kami belajar daripada mereka-mereka ni. So that's why daripada situ kami implement dalam group support kami lah. Okay, right. So next. Sekejap. Okey, ada jugalah kami dapat jemputan daripada media sosial sebab bila kami aktif di media sosial, jadi adalah daripada wartawan-wartawan yang berkaitan dengan topik sihat, fit apa semua tu, dia menghubungi kami lah untuk kami berkongsi di media sosial. So ada siapa yang perasan kami dalam TV? Wah, tak adalah. So ini lah pengalaman kami. And then good news untuk anda yang seterusnya adalah kita ada program. That's why macam anda ada soalan-soalan yang tanyakan, memang kita akan overwhelm, kita macam confused, kita tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak start diet kan. So nak makan apa, nak makan ini, kita akan pening kan. So kadang-kadang kita ikut-ikut baca kat Google tapi still lagi tak boleh nak dapat amazing result. Setuju ke setuju? Siapa setuju boleh respon tak setuju. Maksudnya anda try buat lah, maksudnya try buat diet ni ke, ataupun anda potong kurangkan air manis. Tapi still juga dia punya result tak berapa nak okey. Walhal anda kena turun 20 kilo. Mungkin anda kena turun 30 kilo. Tapi dapat turun 5 kilo tu bila nak teruskan tu mencabar. Betul tak? So siapa setuju dengan saya boleh komen setuju. Okay, right. Setuju kan? My pizza dan sebagainya kan. So insyaAllah. So good news untuk anda lah. Okay. Alright. Kenapa coaching and mentoring ni? Ini sebenarnya salah satu kertas kajian lah. Dia menunjukkan bahawa group support dia sangat efektif berbanding kita buat seorang-seorang. Ini pun semua boleh nampak kan? Boleh follow saya kan? So kebanyakan orang dia akan suka buat sesuatu benda tu bila dalam keadaan kumpulan berbanding dengan kita buat sendiri ataupun individu. So sebab tu bila kita buat secara berjemaah, berkumpulan, impactful dia sangat luar biasa. Dia punya efficient, dia punya cost effective pun amazing. Sebab tu walaupun pemain bola nombor 1 dunia, contoh Cristiano Ronaldo, walaupun dia hebat bermain di padang, dia pun ada coach yang guide ataupun pantau dia. Itu dimasukkan sebagai coach and mentoring. Sebab ini memang atas kajian group yang ada group support, tak kisahlah dari segi untuk kesihatan ke, untuk turunkan berat ke, untuk untuk anxiety ke semua kan. So memang sangat efektif group coaching ni. So next, betul kalau kita buat seorang-seorang memang mudah sangat ke laut kan. Diet 7 hari, lepas tu naik penimbang turunlah. Tapi bila naik minggu kedua, asal minggu kedua ni berat macam tak turun, dah give up, kita rasa stres. So rasa macam malas lah diet. Itu yang kebanyakan berlaku. So
And then group terapi. Apa itu group terapi? Group terapi ni adalah group support lah. So bila kita ada satu dalam kumpulan yang ada mission yang sama, maksud mission tu nak turunkan berat sama-sama. So dia memang sangat-sangat impactful, memberi kesan yang sangat luar biasa. Sebab tu saya seorang doktor, Dr. Gauss, saya seorang peserta saya lah. So dia pun ada cabaran yang sama, masalah berlebihan berat badan. So dengan gaya hidup yang tak sihat lah, sebab dia bila doktor kecemasan, so dia sangat busy. Memang dia busy membantu orang untuk turun, maksudnya ni lah untuk rawat dan sebagainya. Tapi dia ada cabaran dari segi personal dia untuk nak makan dan sebagainya. So alhamdulillah bila dia masuk grup, dia nampak grup support ni sangat-sangat membantu dia. Dari segi macam Dr. Indah kata beritahu tadi kan. So ada macam mitos-mitos dalam minda dia pasal diet, apa benda dan sebagainya. So terjawab di dalam group support ni. Alhamdulillah. So next. So ini cabaran yang bila kita nak menurunkan berat badan. Yang common lah. Pertama adalah cabaran dari segi ilmu. Betul tak? So kita tak tahu teknik pemakanan, senaman yang betul, nak turunkan berat badan secara sihat dan berkesan. So memanglah ilmu ni sangat-sangat penting. So sangat-sangat penting lah. So dan yang kedua adalah cabaran dari segi masa. Betul tak? Sekarang ni memang kita jenis busy. Memang tak sempat lah dengan uruskan anak-anak, uruskan kerja, lagi suami isteri bekerja kan. Pagi-pagi dah keluar dan sebagainya, meeting dan sebagainya. So kebanyakan orang alasan terbesar dia bila nak turunkan berat badan adalah segi masa. Ini antara kajian yang kami buat kepada peserta-peserta kami lah. Kan? Kenapa dia susah nak turun berat badan. Lepas tu bila tak ada masa, of course penyediaan makanan sihat ni memang susah nak buat. Betul tak? So dari segi nak lakukan aktiviti fizikal lagi lah. Nak jogging ke, nak bersenam 2-3 kali seminggu memang sangat-sangat payah sebab busy. Itu yang berlaku. And then cabaran yang ketiga adalah cabaran dari segi persekitaran. Maksud persekitaran tu adalah banyak makan-makan yang tak sihat ni di kalangan persekitaran kita. Contoh lepas meeting, apa lagi, kenduri, ada outstation, pergi hotel kan semua kan, memang mudah terdedah dengan makanan-makanan, especially makanan yang tak sihat lah kan. Dan yang kedua disebabkan tiada sokongan orang sekeliling. Mungkin husband tak support kan, betul tak? Bila siapa kat sini ada pengalaman untuk especially ibu-ibu lah yang bila nak turun berat badan, husband sabotage. Dia sabotage kita, dia kata, yang jomlah pergi makan. Nak belanja. Kita punyalah dah diet pada pagi tadi, dia sibuk ajak makan pula kan. So itu yang berlaku. So tiada sokongan orang sekeliling. So umur kena caras. Betul. Encik Azhar selalu buat ke kat isteri? So okay, right. So bagaimana kami boleh membantu anda dalam group support ni? Macam saya cakap tadi lah, ada missing chapter yang anda alami, betul tak? Yang tak tahu nak makan macam mana, tak tahu nak start diet macam mana. So that's why good news macam kami dalam program ni, kami dah ada pengalaman, and then kita dah ada siapkan modul. Maksud modul tu anda just follow step by step. Apa dia? Follow step by step. Boleh komen tak? Mungkin ada nak tertidur kan? Boleh komen tak? Follow step by step. Follow step by step. Kan, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul? Masalahnya kita makan banyak tu rasa macam kita inaya yang kenyang tu. Nanti dulu lah banyak makanan sedap kat depan kan. Memang tak boleh lawan lah macam mana Dr. Mahathir kan. Dia punya antara prinsip dia makan sebelum kenyang. Itu memang kita sukar lah kan. Bila kita rasa macam nak kenyang, tapi bila datang makanan yang lebih sedap, kita akan layan juga. Itu cabaran kita lah. Tapi insyaAllah bila kita ada awareness, kita faham dan kita belajar pasal portion, tak ada masalah pun nak makan tu. Cuma kita kena faham pasal portion tu. Bagus. Thank you Ina Hussein, Kairuza. Follow step by step. Alhamdulillah saya support dia sendiri. Ada nak caras tapi kena kuat. Betul. Memang kena ada kekuatan. And then dalam program kita, konsep kita adalah fokus pada 80% pemakanan, 20% lagi adalah senaman. Kat sini apa yang anda faham? Siapa yang faham? 80% pemakanan, 20% adalah senaman. Bermaksud kalau anda dapat tackle 80% pemakanan tanpa exercise. Saya cakap tanpa exercise. Memang tak buat exercise pun. Sebenarnya anda boleh turun berat badan. Sebab 80% tu portion dia besar.
Maksudnya kalau anda dapat kawal, dapat tackle 80% ni, insyaAllah anda turun berat badan tanpa perlu bersenam pun. Langsung bersenam. Maksud saya langsung tu maksudnya tak sempat nak jogging ke apa, buat aktiviti fizikal kan. So, sangat-sangat membantu. Itu yang berlaku dalam program kami. Peserta-peserta yang busy kan, macam manager, doktor dan pelbagai career lain lah. So diorang tak ada masa. Tapi bila diorang kontrol pemakanan tu, belajar pemakanan, so dia boleh turun berat badan. So best tak? Kalau turun 10 kilo yang pertama, of course dia akan rasa badan ringan dan bersemangat untuk lakukan exercise. Itu yang berlaku. So bila dia dah turun berat badan 5 kilo yang pertama, 10 kilo yang pertama, membuatkan dia excited untuk tambah dengan senaman 20%. So bila tambah 20% lagi-lagi impactful. Macam tu. Dan disokong oleh jurulatih lah, sebab tu group support ni ada jurulatih yang boleh one to one, grouping dan sebagainya secara berkumpulan. So supaya kita bersemangat dan konsisten lah. So program ni memang dijalankan 100% atas talian sahaja. So orang busy pun tak ada masalah, boleh follow. Okay, next. So apa persamaan dengan ni? Saya bagi analogi sikit contoh Kurufi Online Coaching, dan sebenarnya banyak grup-grup coaching yang lain lah, ada dia punya logo-logo ataupun program, tapi sama je macam kami punya mission. So dengan gambar sebelah tu graduasi kan, sampai sini pengalaman, maksudnya yang dah pernah belajar di universiti dulu kan. So anda perasan tak, bila kita nak bergraduasi, of course kita kena spend, kita kena keluarkan modal untuk belajar, betul tak? Memang kena keluar lah, sama ada swasta lagilah tinggi dia punya kos kan, ataupun IPT, Institut Pengajian Tinggi Awam kan. So kita kena spend duit and then kita belajar, contoh course engineering, course engineering ke ataupun sebagainya. So bila kita habis belajar, of course dalam proses kita belajar 4 tahun kan, 5 tahun ke 3 tahun ke diploma dan sebagainya. So lepas tu kita dapat some education, belajar, dan kita praktikkan lah dengan apa yang kita belajar tu, betul tak? So dia sama juga dengan grup coaching ni. Memang program kita ada bayaran sebagainya, tapi good news je, bila kita join dia sama macam yang saya tunjuk analogi ni, kita dapat dan kita boleh praktikkan ilmu tu. Tu yang best. Okay, next. Right. So boleh tak saya nak kongsi dengan anda macam mana kami boleh bantu anda apply step by step supaya anda dapat best result. So mungkin sebelum dah tergantung nak turun berat badan tu, rasa macam dah give up dan sebagainya. So ada good news untuk anda. Alright. So kalau siapa excited nak belajar, nak tahu macam mana kami konsep dan sebagainya, boleh respon nak. Faizal Muhammad laju boleh respon nak. Nak Saliza Muhammad, thank you. Rahim bin Matahir, Zaini Sulaiman, siapa ni, Nur Ashura Muhammad. Masya-Allah, ramai tak sempat saya nak baca, luar biasa. So amazing crowd kita pagi ni, dekat 500 orang, masya-Allah. So saya teruskan. Okay. Ni Group Fit Online Coaching. Saya nak share pasal program macam mana kami buat supaya anda nampak gambaran macam mana program ni dijalankan lah. Alright. So ini antara flow program yang mana program kita berjalan setiap sebulan lah, 30 hari. 30 hari dia punya session. So kalau siapa yang nak kena turun berapa banyak lagi, dia akan rejoin. Ada yang dalam grup bertahun-tahun pun ada. Dah dapat ber-ID pun still lagi dalam grup sebab dia suka yang support grup tu. Dia dapat belajar banyak benda. So biasanya sebelum start kita akan ada sesi pendaftaran program dan kita akan hantarkan kit peserta ke rumah peserta masing-masing, and then kita 3 hari bulan kita akan check in dalam grup. Dia memang sangat structured dan juga ada modul dia. Lepas tu 3 ke 4 bulan tu sesi berkenalan, ice breaking. So kita akan berkenalan dengan barisan coach, kita akan berkenalan dengan senior-senior program yang dah follow beberapa bulan dan sebagainya kan. Boleh share result dan juga berkenalan dengan peserta baru lah. So 5 ke 25 hari bulan kita akan start dengan meal plan. Meal plan pun sangat awesome sebab kita dah sediakan lengkap untuk anda. Lepas tu ada booster cleansing, ada treat meal. So dalam program pun kita dibenarkan dibenarkan untuk treat meal ataupun cheat day. Biasa dengar kan kalau diet mesti ada cheat day. So kita ada cara dia. And then kita ada STS ataupun kita ada offline training pun juga, offline event. Okay, right. So next.
Okay. Apa yang anda dapat bila sertai program? Of course, yang pertama group support. So group support kita akan buat melalui WhatsApp dan juga Telegram. So sebab apa? Dalam antara features dalam group support ni, kita akan bagi semangat dan motivasi. Memang kita tengok senior-senior kan yang turun berat badan, yang dapat result, kita akan semangat untuk sama-sama follow. Yang update makanan dan sebagainya, kita akan jadi semangat. Ada momentum untuk capai target, and then kita mudah nak tanya soalan. Macam tadi kan banyak soalan-soalan yang tanya tadi kan. Memang maaf kami tak sempat nak go through, nak jawab satu persatu soalan lah. Tapi dalam group support kita boleh tanya one by one dan kita dapat the best part, kita boleh apply terus. Itu yang best. Okay, right. So yang kedua, kita akan dapat meal plan lengkap, makan 5 kali sehari, jadual nak makan apa dari pagi sampai malam semua dah ready, portion dia macam mana semua dah ready dah. So meal plan konsep dia very simple, iaitu ringkas dan sedap sesuai dengan apa orang cakap lidah orang Malaysia lah. Biasa kalau kita diet ni asyik nak follow barat betul tak? Nak makan ikan salmon lah, nak makan avocado lah kan. So makanan-makanan yang kita barat punya style. Tapi sebenarnya hakikatnya kita boleh still makan makanan Malaysia. Nasi lemak sihat, apa lagi, macam-macam lah. So banyak menu-menu yang best. And then yang kedua, tak perlu kena banyak masak. Itu yang good news untuk anda tahu. Program kita tak perlu banyak masak, and then sesuai untuk yang busy. Yang saya cakap tadi lah. Okay, next. Ini contoh pemakanan peserta dalam grup coaching. Biasa dia ada upload lah. Bila upload, ada yang share. Dia semangat tu, ui sedapnya dia punya ni. Padahal sebenarnya makanan sihat ni sedap. Ramai tak tahu sebab mungkin kita yelah dimomokkan ataupun mitos ke ataupun yang kita percayalah kan. Tapi sebenarnya makanan sihat ni sangat-sangat sedap. And then apa yang anda dapat bila set program lain adalah belajar portion. Ini antara benda yang crucial juga yang anda kena tahu berkaitan portion. So memang bila kita nak diet ni kita kena cut makan. Tapi kebanyakan orang dia silap faham, bila cut makan dia jadi lebih lapar. Yelah cut makan kan, memang kita akan lapar. Sebenarnya portion dia tak cukup. Mungkin terlebih karbohidrat, kurang protein, kurang fiber, itu yang berlaku. So dalam grup coaching ni kita akan pantau, kita akan bagi khidmat nasihat macam mana portion yang betul. Memang pengalaman kami peserta baru kebanyakan bila update, ayam sikit, nasi terlampau sikit boleh jadi, sayur kurang, macam-macam lah. So kita akan betulkan portion tu. So bila dia betulkan portion, dia punya amazing dia rasa betul lah, rasa kenyang compare dengan sebelum ni. So itu yang berlaku dalam group coaching bila ada support group and belajar portion ni lah. And then topik group coaching, ni ada tanya tadi pasal apa beza kalori dengan GI. So that's why dalam group coaching kita dah sediakan topik-topik modul yang peserta follow. Bila follow tu baru faham mitos-mitos berkaitan dengan minum air berlebih sangat bahaya ke, ataupun apa itu protein, apa itu karbohidrat, apa itu lemak baik. Banyak salah faham pasal kepentingan healthy breakfast, macam-macam lah. Lemak baik versus lemak jahat. Baru tahu lah ada lemak baik dan lemak jahat. Macam mana nak baca label, ni pun satu benda yang kita akan ajar berkaitan dengan food label. Ramai orang bila kita beli makanan yang berbungkus, kan kita tengok roti ke makanan yang berbungkus lah, memang ada nutrition fact, tapi kita tak tahu macam mana kita nak baca dan apply. Tapi dalam group coaching, bila ada ilmu pemakanan ni, kita tahu dan kita boleh apply. Itu yang best. Right, topik very simple, memang dalam bentuk santai, mudah faham, dalam bentuk grafik, bentuk video, voice note dan sebagainya. Memang mudah faham. Dan walaupun anda busy, anda still lagi boleh go through. Alright. And then weekly scale monitoring. So memang kita akan update timbangan. So memang excited lah dalam group orang update. Mungkin kita malas-malas kan, minggu ni macam ada culas-culas sikit apa semua kan. So bila tengok orang lain update, tak boleh jadi. Tak boleh jadi tengok kenapa Siti boleh turun minggu ni. Kenapa Ahmad dia turun 1.5 kilo minggu ni. So excited dalam group tu. So ada yang bertanya macam mana Cik Ahmad buat. So adalah conversation sebagainya. So sebenarnya sama, memang kita ada modul tu, and then ada personal follow up kan, untuk tahu progress tu. Itu yang best. Kalau kita buat diet seorang-seorang, memang tak dapat lah benda ni. Betul tak? So next,
video senaman. So untuk melengkapkan 20% tu memang kita ada jugalah bagi bonus video senaman daripada personal trainer, kan, PT yang boleh buat di rumah sahaja, memerlukan beban badan dan sebagainya. Itu yang kita share lah. And then yang ketujuh adalah dibekalkan kit nutrition, yang mana kalau kita belajar tadi daripada Dr. Inida, salah satu option kita boleh ambil meal replacement. So dalam program meal replacement yang kami select ataupun kami masukkan dalam program adalah daripada Herbalife Nutrition. So sebab apa? Sebab apa dia memang sangat powerful, sebab apa dia punya balance meal dalam tu, protein, karbohidrat, vitamin semua telah lengkap, and then dia memudahkan sarapan dan makan malam. Dalam masa 1 minit anda boleh sediakan sarapan sihat ataupun makan malam. Ataupun untuk berpuasa ni kan, sahur, bayangkan anda boleh prepare sahur dalam masa 1 minit ataupun berbuka dalam 1 minit. Amazing. So ini yang kami add on dalam group coaching kami. So and then ada juga offline training event yang mana kita buat untuk dalam group coaching yang online. Memang kita tak dapat nak deliver banyak. Mungkin berapa persen je boleh kan, tapi bila kita buat offline event, impactful dia sangat luar biasa. That's why kita ada buat di seluruh negara, Sabah Sarawak termasuk juga, Johor, Kuantan, Central dan sebagainya, program offline untuk customer ataupun peserta datang recharge ataupun untuk tambah ilmu berkaitan dengan pemakanan dan diet. Alright. So ni kisah kejayaan bersama kami. Lebih sebenarnya 10,000 kg berat diturunkan sepanjang program dah. So sebenarnya lebih daripada 10,000 kg. Ada yang dah turun 75 kilo, bayangkan banyak lah 75 kilo, ada yang turun 50 kilo berat badan. So lebih 200 orang jurulatih, lebih 5,000 peserta join dan dah 89 session. Bermaksud dah 7 tahun lebih lah. And then, so ni bayangkan perubahan anda. Ini Dr. Aliza yang dah turun lebih 42 kilo. So daripada berat badan macam tu sampai dapat berat badan ideal. Umur 40-an. So umur tu just number. Kalau orang kata makin meningkat ni susah turun berat badan. Sebenarnya tak. Boleh je. Ada yang peserta turun berat badan 20 kilo umur 60-an pun ada. Okay right. So peserta lelaki kan, lelaki nak hilangkan masalah perut buncit, so ada yang masalah berat badan berlebihan, masalah kesihatan dan sebagainya pun boleh improve. So kat sini mungkin ada peserta-peserta program alumni, boleh share tak testimoni anda? Testimoni anda bersama dengan program kan, mungkin ada yang dah turun berat badan, so anda boleh share tak anda punya testimoni, feedback. Contohnya siapa? Fadlina dah turun 35 kilo, 19 kg pula lepas bersalin. Masya Allah. So luar biasa. Okay, peserta perempuan kan, peserta perempuan yang ibu-ibu dan sebagainya kan, boleh turun berat badan. Dan juga anak-anak, kanak-kanak pun ada juga peserta program daripada kalangan anak-anak, ibu mengandung, iaitu nak healthy pregnancy pun ada, dan ibu-ibu lepas bersalin pun ada join program. Ada yang join menyusu. Okay, right. Aina Nadira turun 12 kg, reshape, skin getting better. Betul? Bila jaga makanan sihat, memang kulit kita sendiri pun akan nampak perubahan dia. Alright. So Nur Fahana dah turun 7 kg, reshape. Wow. Fatin Rosdi zaman bujang 20 kg, maintain sampai kahwin. Lepas bersalin turun 15 kg. Masya Allah. Best kan? So bila kita dah meningkat usia, bila turun badan, memang rasa badan tu sangat-sangat amazing lah. So good news untuk anda. Kita dah buka pendaftaran online coaching intake untuk intake terbaru telah dibuka, iaitu kita akan start check in 3 hari bulan. Dia tiap-tiap bulan. So yang paling terdekat ni adalah 3 Mac. 3 Mac ni lah. So macam mana nak daftar? So anda boleh scan QR code ni. Bagi siapa tak tahu nak scan, boleh je type yang HTTP bawah tu, ataupun siapa yang ada Facebook kan, bahagian search tu ada untuk QR code punya purchase. Anda boleh gunakan Facebook search tu untuk scan dan boleh isi maklumat anda. Sebab apa? Sebab kami akan buat free consultation dengan anda dahulu. Lepas tu anda boleh pilih package program yang sesuai dengan anda lah. So kita ada beberapa package yang kita sediakan untuk anda. Ataupun anda boleh hubungi coach yang menjemput anda. Mungkin dalam webinar ni 446 orang ni ada yang coach yang invite anda. So anda boleh refer dengan coach anda macam mana untuk daftar this program lah. Alright. So ada jaminan tak? Ni good news juga. Banyak good news kan? So ada jaminan tak? So kita ada 30 days money back guarantee. Luar biasa.
Mana ada macam ni lah. Maksudnya turun berat badan, join program, lepas tu kalau lah anda agak tak dapat result dan yang sepatutnya ikut terma dan syarat, anda boleh dapat refund, fully refund daripada program. So insyaAllah kami jamin anda akan suka dengan program atau kami akan refund lah 100%. And then, okay, boleh daftar untuk sesi pendaftaran. Alright, okay. Sebelum join BP tinggi sebab tak jaga pemakanan, tapi sekarang BP paling normal. Kalau naik pun kerana stres kerja. Kairuza, okay, betul-betul. So bila jaga pemakanan, insyaAllah memang dia akan impact kita punya cabaran kesihatan. So bila kita dia logik dia macam ni. Bila kita makan sihat, badan kita respon akan sepatutnya makan sihat. Betul tak? Kenapa kita tak sihat? Contoh dia darah tinggi, kecil manis sebagainya, sebab kita punya pemakanan tu. Bila makanan tak sihat, so dia akan impact pada tubuh badan kita. Bila change makanan sihat, insyaAllah badan akan respon macam tu. Itulah. Okay. Next. Alright, kita tahniah untuk anda yang join kita punya session ni sampai habis ni. So anda boleh claim untuk dapatkan ebook 5-day basic meal plan. Anda boleh scan QR code tu ataupun anda boleh type URL HTTP semua tu kat Google Chrome ke Firefox, tak kisahlah. So akan dapat direct ebook ni. Alright, so Nick Nazli pun ada share. Selepas 3 bulan join, semua result lipid dan kolesterol saya normal. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. So best kan bila kita dah belajar sihat, kita boleh continue untuk teruskan habit pemakanan sihat tu. Itu yang best. Okay, right. Alright. Next. Kita pun ada quiz time. Okay, siapa yang berminat untuk join quiz ni, sebab kita ada hadiah misteri bonus untuk anda kan. So boleh scan, boleh jawab quiz tu, and then anda boleh jawab lah. So kalau bertuah, anda akan dapat ada misteri yang kita akan pihak iMedica, semua iMedica akan follow up lah untuk anda punya address dan sebagainya. Senang je soalan dia, 5 soalan tapi kacang lah. Pilih-pilih je. Okay, dan seterusnya. Okay. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi direct dengan saya, Kuzul dan juga Puan Hasna untuk lebih detail. Mungkin ada tertinggal tadi ke sebagainya, sebab kita pun share dalam grup WhatsApp tapi tak semua orang ada dalam grup WhatsApp. So anda boleh direct contact dengan kami untuk nak dapatkan ebook ke ataupun apa benda yang tertinggal tadi. So kita akan share lah direct dengan anda. So dapat So rasanya itu sahaja daripada saya. Jumpa anda di grup coaching insyaAllah. So saya pass kembali kepada Encik Amin. Terima kasih Cik Zul. Di atas perkongsian kita tadi, Cik Zul Azmi Saad telah berkongsikan kepada kita semua tentang bagaimana grup coaching boleh membantu untuk kita berada dalam keadaan fit dan juga bertenaga insyaAllah. Jadi sebagaimana saya janjikan tadi, kita akan buka talian kepada ketiga-tiga pembentang tadi untuk membuat sedikit wrap up sebelum kita tangguhkan webinar kita. Dan untuk makluman di talian kita ada 436 peserta. Mohon kerjasama untuk mengisi borang soal selidik sebagai salah satu daripada kehendak kerajaan Malaysia untuk mengenal pasti bagaimana program yang anjuran Kementerian Sumber Manusia ini memberi feedback kepada komuniti. Terima kasih semua di atas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Puan Hasnah, kalau ada apa-apa perkongsian tambahan ataupun nak respon pada pertanyaan-pertanyaan peserta di webinar, kami berikan masa sekitar 5 minit. Silakan Puan. Okey, terima kasih semua kepada yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini dari awal pagi pukul 9 sampai pukul 11, dan insyaAllah kalau mana-mana yang berdekatan dengan mana-mana cawangan iMedica Pharmacy, especially yang berdekatan dengan ILP, maafkan saya tersalah tadi sebut Institut Latihan Perguruan, sebenarnya adalah Institut Latihan Perindustrian Kota Baru. Dekat saja dengan iMedica Pharmacy Pengkalan Jepang, boleh singgah di premise kami, di mana kami juga menyediakan khidmat nak wellness evaluation secara percuma. Kita nak tahu status sama ada kita dalam kategori overweight ke, obese ke, boleh singgah di iMedica Pharmacy lah. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua, insyaAllah. Terima kasih Puan. Dr. Anida, kalau masih ada di talian, kalau ada apa-apa tambahan dan juga sesuatu yang dikongsikan kepada peserta-peserta kita pada pagi ini. Silakan Doktor.
Okay, terima kasih. Saya ingin mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada penganjur iMedical dan juga IMP kerana sudi menjemput saya pagi ini untuk berkongsi sedikit pengetahuan saya, pengalaman saya berkenaan dengan pemakanan sihat dan seimbang. Saya tak ada cakap nak tambah apa lagi, cuma saya ingin menasihati semualah untuk kita sama-sama mula macam Puan Hasnah cakap tadi, sebenarnya masa yang terbaik untuk kita mula jaga kesihatan kita adalah beberapa tahun lepas. Tapi sekarang masih belum terlambat sebab Alhamdulillah anda semua digerakkan hati untuk datang dengar perkongsian kita pagi ni, dan kita pun tak nak lagi lah menjuarai obesiti di Asia Tenggara ni. Kita nak lebih sihat, kita nak kurangkan impak kesihatan kepada negara kalau kita semua orang kat Malaysia ni setengah daripada kita sakit, bayangkanlah macam mana, siapa yang nak jaga negara kita, anak kita, keluarga kita kan, masa depan kita macam mana. Okay, jadi saya nasihatkan semua untuk berbuat sesuatu. Mula dengan mungkin tukar pemakanan, okay, mula dengan lebih aktif, okay, mula dengan mencari ilmu. Okay, jadi kita dah ada rujukan dan orang-orang yang boleh kita rujuk, okay, dan anda bolehlah kira-kiranya untuk mulalah untuk lebih sihat. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah silap daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan. Itu dia Dr. Anida Muhammad Hatta, seorang Profesor Madya di Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor di atas perkongsian. Dan tentunya yang agak popular pada pagi ini, Cik Zul Helmi, tentunya ada tambahan tentang perkongsian bagaimana cara untuk menyertai coach tadi memang telah diberitahu, tapi ada beberapa peserta baru masuk saja dalam talian. Mungkin Cik Zul boleh kongsikan seberingkas tentang program tersebut secara ringkas untuk khusus bagi peserta yang baru saja masuk dalam webinar kita yang nak berada di penghujung ni sebenarnya. Silakan Cik Zul, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah untuk yang ada tanya juga tadi pasal ibu, saya buka jap. Mungkin ada yang terlepas tadi kan, tak sempat nak scan. So boleh scan ibu ni untuk anda dapatkan sedikitlah gambaran macam mana meal plan 5 hari. So anda boleh try apply. Boleh apply step by step. Yang kita ajar lah, basic lah kat situ kan. Tapi mungkin ada setengah orang dia boleh buat sendiri, ada setengah orang dia tak boleh. Dah follow pun macam confused juga. So anda boleh join kita punya program coaching lah. So yang mana program memang berbayar, adalah package yang anda boleh pilih lah berikut kesesuaian juga bajet anda. So anda boleh terus direct pergi ke link ni untuk kami dapatkan sedikit info. Daripada sini kami akan contact, pihak coach akan contact, beri free consultation pada anda kan. Mungkin ada try macam-macam diet tak jadi dan sebagainya, apa masalah yang anda hadapi, sebab setiap orang tu beza-beza. So bila ada consultation, kita lebih faham dengan anda dan kita akan suit adakah program sesuai tak dengan anda. So that's why anda boleh isi form ni terlebih dahulu dan kita akan follow up ASAP lah as soon as possible. And then apa lagi sebenarnya itu je untuk detail program tu. Nanti kita akan share personal lah dengan anda semua yang berminat untuk tahu pasal program, insyaAllah. Itu saja, insyaAllah kita sama-sama sihat. Bukan kita saja tapi ahli keluarga kita juga, insyaAllah. Kita ajak ahli keluarga kita juga, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum. Encik Amin, suara tak dengar. Jap. Betul ke?